العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya kesambung perbincangan tajuk yang kita bincang, iaitu berkait dengan penggunaan azimat ini. Iaitu bab yang ketujuh. Jadi penggunaan dia sebut di sini dalam tajuk ni, contohlah gelang, kalung, benang dan apa sahajalah yang mana perkara itu dengan maksud azimat, tangkal. Itu termasuk dalam syirik. Tajuk dia ni tajuk dia ni sebenarnya kenyataan secara umum lah. Walaupun ada pengecualian sedikit dalam kitab ni pun dia ada sebut. Tapi kukuk mana pun perkara itu bukan pilihan utama umat Islam. Bahkan pilihannya adalah kita ikut cara Rasulullah, cara sahabat. Kalau kita duk belajar hadis ke apa, ada ke Nabi buat begitu di kalangan sahabat dia? Tak ada. Hak larang tu ada lah. Lebih kepada larangan itu. Kalau ada ruang pun terlalu sempit sangat untuk kis-kis yang tidak ada pilihan. Cuba kita tengok. Sambung yang tu lah. Cuma kita pada pagi ininya di hujung dia tu, iaitu kandungan bab ini. Hujung sebelum kita masuk bab yang ke-8. Yang mana bab yang ke-8 tu perbincangan tentang ruqyah, jampi ni, dan juga tamimah. Tamimah maknanya azimat. Baik, tak apalah. Jadi sebelum masuk pada kandungan bab ini, terlebih dahulu kena ingatlah, sebab kandungan bab ini sebenarnya dia mengumpulkan fakta yang kita bincang dalam bab yang ketujuh. Poin-poinnya dia buat di situ sebagai kesimpulan lah sebenarnya. Baik, dalam bab yang ketujuh, tuan kitab ni dia kemukakan 5 dalil. 5 dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kena tandalah dia punya nombor supaya mudah kita nak rujuk. Bila saya sebut tu mudah untuk rujuk kan. Baik, kandungan bab ini ataupun poin-poin penting yang terkandung dalam perbincangan bab yang keberapa ni? Yang ketujuh ni. Yang pertama sekali, dilarang keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk tujuan-tujuan seperti tersebut di atas lah kita bincang. Pakai gelang sebagai perhiasan itu tak apa. Benang ke misalnya, tapi tujuan apa? Sebab dia sebut sini ni, dia lebih merujuk pada asal penggunaan di zaman Nabi. Bermula daripada Arab zaman jahiliah ni. Ini contoh-contoh gelang ke, benang ke, apa yang sejenis lah. Ini contoh-contoh tangkal yang diberikan oleh wahinah, bomoh di zaman dia. Jadi mungkin zaman kita bentuk tangkal itu dalam bentuk lain. Tak kira lah. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan yang tidak difahami, capur tulisan tu tak. Kadang-kadang dia tulis tu bahasa tu tak tahu bahasa apa. Itu sebab tu kalau mengikut kalau mengikut pengajian cara Dr. Harudin lah dalam perubatan dia, tanda-tanda tu faham ataupun tidak itu tidak penting. Yang pentingnya itu isyarat. Isyarat kepada jampi tu. Isyarat kepada apa ni kita kata bomoh lah. Dia tak penting tahu tu. Itu dia isyarat. Sebab Tok Momo buat tu, nampak dia tulis gini. Sebab Tok Momo kalau masuk kuasa pun tak apa. Tak lulus dia tulis-tulis tu tak penting. Betul tak betul. Waktu tu dia sekali dengan jampi dah tu. Itu maksud dia. Sebab tu kita tengok, orang tak faham apa dia. Tak ada nilai intelek lah, macam-macam itu. Dia tak perlu lah tu. Tak penting yang itu tu. Dia suruh kita pergi letak batu daripada rumah, batu di jampi. Itu sebagai tanda. Dan akan ada makhluk yang akan pergi kepada tanda itu. Itu mengikut anak-anak buah Harun dia lah yang saya pernah tanya apa tujuan dia letak ni. Itu dalam pengajian dia lah. Itu maksud. Letak sebagai tanda. Sebab tu setengah-setengah rumah tu dia akan pergi buat tanda tu. Maka tak ada lah penyakit tu. Gangguan ain tu. Tapi kalau konsep saya tahu daripada almarhum Dr. Harudin ni, dia tak buat tu. Cuma dia akan hapuskan perkara itu. Benda tu tak ada apa pun.
Tapi bagi setengah orang itu sebagai tanda. Kadang-kadang kalau buai tu boleh siap penyakit tu. Ada berlaku itu. Dan bomoh ni Aisyah pun kena. Aisyah kena sampai dia pun jadi tak boleh tidur malam. Kena sihir. Yang buat dianya adalah hamba perempuan dia. Okay, dalam kitab Bukhari, bukan Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad itu. Imam Bukhari juga susun riwayat tu, hadis tu. Jadi ada sepupu Aisyah tu jadi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo ni katanya asal daripada India. Dalam riwayat tersebut. Tok Bomo tu kata hamba perempuan dia buat. Kejut Aisyah. Dia pun pergi tanya. Dia tak percaya, dia pergi tanya. Betul kamu buat kat aku? Betul? Ngaku. Kenapa buat gitu? Sebab dia kata dia nak merdeka cepat. Sebab Aisyah kata, kalau aku mati, mau merdeka. Jadi tengok Aisyah ni segar lah. Lambat mati begini. Dia pun buat sihir supaya mati cepat. Supaya dia boleh merdeka cepat lah. Aku marah lah Aisyah ni. Sebab dia mengaku bukan percaya pada bomo tu. Dia mengaku. Akhir sekali Aisyah jual daripada orang Badui. Hamba jual, biar rasa. Duduk di kapur ni, cucuk teri. Minta tu duk masuk dalam hutan tu. Minta maaf lah ada orang duduk cucuk teri tu. Bahasa contoh saja tu. Cucuk teri pun tidak peduli. Dah lah ni, boleh masuk jalan molek dah. Naknya biar dia tahu bagaimana susahnya hidup di kawasan pendalaman itu. Duduk dengan orang Badui. Yang mana mereka layan hamba tu tidak seperti aku layan. Baru dia tahu. Jadi maknanya isu ni Allah SWT bui juga walaupun jahat pun, walaupun benda tak molek, Allah bui nak uji kita sebagai ujian kepada manusia ni. Walau bagaimanapun perbuatan itu berdosa. Dan dosa itu besar. Besarnya sampai tahap mana besarnya? Boleh membawa kepada syirik. Dosa besar ni banyak. Tapi dosa ni hadirat, besar tak besarnya dia boleh hilang semua pahala yang telah dicatat oleh malaikat itu. Maknanya sangat berat lah. Ulama kata hak hilangnya pahala. Dosa tak hilang. Kalau syirik ni hilang habis dengan dosa-dosa, boleh bina hidup baru lepas tu nak. Masalahnya tak tu lah, hilang pahala saja. Ini yang berat ni. Jadi kita fikir dirilah, saya tak perlu buat contoh sebab banyak dah kita sebut sebelum ni. Kalau contoh tempat kita ni azimat ni dalam bentuk apa? Kita fikir sendirilah. Yang kedua, dinyatakan bahawa sahabat itu akan mati sedangkan gelang atau yang seumpamanya masih melekat pada tubuhnya, dia tidak akan beruntung. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat radhiyallahu anhum bahawa syirik asghar itu lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa besar. Jadi kenyataan nombor 2 ni dia merujuk kepada nas yang keberapa? Ni dia merujuk kepada nas ni. Muka surat tu, nas yang ketiga tu lah, nas yang ketiga tu. Okay, sebab tu kena tanda tu nas yang ketiga. Riwayat daripada Imran bin Husain. Saya baca sekali lagi supaya kita faham. Nak-naknya faham. Jadi poin dia letak pada nombor 2 tu. Dinyatakan bahawa sahabat itu akan mati. Sedangkan mati, kalau dia mati dalam keadaan azimat, saya mudah gitulah saya sebut, dalam keadaan tangkal tu ada pada tubuh dia, dia tidak akan selamat. Baik, cuba tengok. Saya baca sekali. An Imran bin Husain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi halqatan min sufr. Faqala ma hadhihi? Qala hadhihi min al-wahinah. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Apa maksudnya? Diriwayatkan daripada Imran bin Husain. Beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW telah melihat ada seorang lelaki. Di tangannya ada halqah min sufr. Mana ada gelang lah di tangan dia tu. Yang berwarna kuning. Tak kira lah. Sama ada dalam bentuk logam ke, dalam bentuk benang, kain ke. Nabi pun tanya Mahdi, apa itu di tangan kau yang berwarna kuning itu? Dia kata, ini daripada bomoh, daripada bomoh, daripada dukun lah. Maknanya, yang dijampi untuk tujuan untuk tujuan pendinding lah, supaya tidak terkena sihir, gangguan dan sebagainya. Maka Nabi kata kepada dia, inzi'ha, buanglah perkara itu, campurlah, buanglah perkara itu, kerana dia tidak menambahkan apa-apa kebaikan kecuali kelemahan kepada diri. Lemah ni kita bincang dah, lemah dari segi minda. Orang yang ada azimat ni dia tak akan guna akal dia semaksimal mungkin lah. Sebab apa? Dia sudah letak pengharapan pada benda tu. Kalau ahli perniagaan agak, dia tak akan fikir dah untuk memajukan perniagaan dia secara
sunnatullah itu secara ikhtiari. Sebab apa? Dia lebih mengharap kepada benda tu. Lama kelamaan manusia kalau hidup begitu tumpul akalnya. Itu maksudnya. Dan Nabi kata lagi, fa innaka law mutta, kalau mu mati dalam keadaan begitu, wahya alaik, dalam keadaan azimat tangkal itu berada pada engkau, ma aflahta abada, engkau tidak akan berjaya sampai bila-bila. Ni Nabi nasihat kepada sahabat dia. Kita kena ingatlah, sahabat Nabi ni dia asal daripada zaman jahiliah. Hidup jahiliah itulah hidup sahabat dulu. Jadi bila dia memeluk agama Islam, dia tak akan tercabut sekaligus tu. Amalan-amalan jahiliah, dia melalui proses juga, memerlukan masa juga. Jadi makna hadis ni adalah merupakan satu proses pendidikan secara tidak langsung yang Nabi sampaikan kepada sahabat dia, dan perkara ini menjadi pedoman lah kepada kita. Jadi poin yang kedua tu dia merujuk kepada dalil yang ketiga tu. Dalil yang ketiga. Yang ketiga, syirik tidak memaafkan. Mana syirik ni, orang yang melakukan syirik ni, maknanya Allah tidak akan maafkan dia dengan sebab alasan dia, saya jahil, saya tak tahu. Saya tak tahu ni. Allah kata tak apalah, tak tahu, dimaafkan. Tidak. Orang tahu lah, kamu yang tak tahu. Cuba tu. Seperti ni lah polis kat kita nak. Padahal orang wartad dah dia punya gini-gini. Saya tak tahu, punya kena buka lapu tengah hari. Polis kata tak apalah, tak tahu, dimaafkan. Ada polis kata gitu. Tu polis betul bendu tu kalau gitu. Kelihatan betul pasodek. Tak tahu, tak apalah wajib. Tak tahu, ada kata lepas ni tak tahu, tapi hak ni kita samai dulu. Dia polis kata tak ada maaf dah sebab lama dah. Lan ya kalau beli motor baru tak buat dah suih. Dia pakai nyala terus lampu tu. Dia mati terus tempat suih pakai tak ada, tak boleh buka. Dia memang dia kena buka sama. Tak secau lah kita basuh gong kedok baku buka lampu tengah hari ni, dah peraturan gitu kita ikutlah. Setengah hari tu kata Allah, gong tak nak sabar. Setengah hari dia buka lampu. Dah lah gong tak gong pun bila dia buat keputusan gitu, sebab Allah lah kita kata tak. Bila dia buat keputusan gitu. Tapi hak Allah ni tidak gong, tidak gong kita kata. Betul semua Allah buat tu. Kita setuju ke tak setuju, Allah tak kira. Tapi kita kena yakinlah setiap apa yang Allah buat ni dia ada kebaikan untuk kita. Kadang-kadang kita tak faham. Kita tak sedar perkara itu, tapi ada. Tu tanda orang beriman dia akan terima, faham ke tak faham. Bila sahih daripada Quran, daripada hadis, kita terima. Tak banyak perkara ibadat hak kita tak faham maksud di sebalik. Tetapi bila perkara itu sahih, maklumat sampai kepada kita dengan sahih, kita wajib terima dengan redha. Itulah orang beriman sebenarnya. Hak beriman sungguh seperti beriman sahabat. Itulah. Baik. Jadi dengan sebab kata tak tahu tu tidaklah dimaafkan kerana itu. Yang keempat, gelang, benang dan yang sejenisnya tidak akan berguna untuk menolak atau mengusir sesuatu penyakit, bahkan berbahaya. Sebab apa berbahaya? Kerana Rasulullah telah bersabda, kerana itu hanya akan menambah kelemahan pada dirimu, yakni pada akal. Dan sebenarnya kalau mengikut setengah-setengah ulama, misalnya Ibn Taymiyah ke, dia bukan melemahkan akal saja. Sebab kalau kalau dalam konteks penggunaan azimat, dia melibatkan makhluk halus sebenarnya, jin, syaitan, iblis. Dan kita kalau didampingi oleh makhluk halus ni, memang ulama kata, guru saya Maulana Asri pun nak sebut, dia akan jadi lemah fizikal. Lemah tu jadi lemah. Jadi lemah. Begitu kalau orang mengandung, kalau dia dimasuki oleh makhluk halus, dia menjejaskan kandungan dia. Memang ulama dalam bidang ni memang sebut gitu. Dan begitu juga dia boleh menjadi tumpul pemikiran. Memang dia sebut dalam kitab. Sebab itulah ramai juga ulama-ulama kita, dia kata kalau nak mengaji hadis tak terlibat jadi tok bomo lah. Wikak lain jadi tok bomo. Sebab tok bomo ni perlu juga bila kena penyakit. Tok bomo hak ngaji sunnah. Ni kat tu tok bomo hak baca Fatihah betul-betul. Hak tidak hak gagal memahami perbezaan syirik dengan tauhid tu. Enggak bila orang ni terlibat dalam bomo nak rawat orang, dia tak ambil kira tu. Betul salah, asalkan jadi, asalkan Tok Gudiawi betul semua. Tapi kalau orang agama, orang berpindah agama, kalau dia menceburi bidang ni, dia akan, maknanya dia boleh pisahkan tu maklumat yang berbentuk syirik, amalan yang berbentuk syirik dengan amalan yang tidak berbentuk syirik, dia boleh bezakan. Sebab itulah perkara ni termasuk tuntut fardu kifayah. Kena ada umat Islam hak betul-betul belajar ceburi bidang ni. Cuma Tok Guru kata kalau nak ambil tu tumpu hak tu. Nak ngaji hadis tak ada dah. Nak buat mana? Lepas ngarit,
Lepas Isya lah, sebelum tidur dia kena baca ayat kursi 500 kali. Malah tiap malam. Cuba terang buat 500 kali ni agak-agak berapa minit. Tiap malam. Ya, tak kira Yasin lagi tu. Tak kira ayat-ayat tertentu kena jadi amalan. Baru ada kekuatan. Kalau tidak, makhluk halus tu dia tak takut. Dia ada cara dia lah. Hak tu ulama kita terima di India ni. Kalau guru saya cerita, Maulana sebut dulu, ramai ulama India. Sebab perkara ni memang ada berlaku. Penyakit, maka penyelesaian dia ni lah. Kalau pergi ke hospital pun doktor suruh pergi cari Tok Momo. Tok Momo tu maksudnya sebab orang ni penyakit ain ni. Kita akan jumpa selepas ni. Penyakit ain dia panggil dalam istilah hadis. Penyakit ain ni makna sihir lah. Hak kena buat atas manusia dalam istilah orang Melayu kita. Saya dulu pernah kena doktor pakar mari. Dia mari rawat saya, dia test gawai, dia kata ustaz ni kena cari Tok Momo ni. Kita tak berakhir dengan Tok Momo ni. Tok tak reti. Dia pun mari pula kali kedua. Pergi dah jumpa dia tanya. Kata tak lagi. Ya kena pergi dia kata. So kata hamba ni tulis Tok Momo, minta maaf ni. Kita pun tidak minat sangat tu. Bukan sikit-sikit tak minat benar tu. Kita tak reti. Ikut dia sia-sia dak kita tu. Kita cuba. Dia tak sia sungguh. Tu nak ayatnya. Tapi nak ayatnya doktor yang cerdik ni dia berfikiran terbuka, dia kata gitu. Untuk pengajian saya, elevator ni bukan penyakit hospital ni. Dia kata gitu, dia suruh kita gila kita. Kena sungguh gila gitu. Kata saya baik awak buat, kata tuan kita tak jalan dulu orang dia kemalah mari jumpa Tok Momo ni. Guru kita duk ngaji Pakistan masa tu. Klik kau itu kata mu buat aku ni. Sokoh dia. Guru tu. Dia kata gila menata aku nak buat kamu ni. Aku ngaji sakit kepala-kepala. Tak ada nak mikir. Nak buat kau dia. Nak ayatnya tak boleh pakai ni. Tu kita pun senyap. Kata berat sangat Tok Momo. Akhir sekali pergi cari Momo lain. Momo ni hak jenis ngaji. Jenis ngaji. Almarhum tak Yasin pondok situ. Pergi jumpa dia. Nak ayat ni. Sebab tu saya kata dia kena ada orang pandai, orang hak ngaji. Hak boleh beza ke syirik dengan tauhid. Dia kata ni gangguan makhluk halus ni, dia kata gitu. Dia buat 7 hari siap. Puasa 7 hari, 7 butir wahnyo. Kita pun tak faham apa satu mana jadi wahnyo jadi obat. Rupanya wahnyo ni banyak juga ni jadi obat ni. Orang bom wahnyo ni. Nak buat lagu mana? Bila kena sebab tu dia kena ada orang pandai, tapi nak biar orang hak ngaji usuluddin biar kemah lah. Ni kalau dia tak ngaji kat baca Fatihah balik. Lepas tu baca Fatihah tinggal 1 kalimah. Saya dengar dia tu kata tak boleh tu ayah tinggal. Dia kata kalau baca penuh tak mujarab dia kata. Apa jadi gitu kita ngaji. Sebab tu kena ada orang ngaji ceburi bidang ni. Boleh pahala tu dia tu. Boleh pahala. Hak jenis malah-malah ngaji hadis molek benar keluar, tapi dia kena ngaji lah asah tu. Asah syirik, asah tauhid biar dia tahu. Ni kat pada tak ngaji kan terdedah lah pada benda-benda begitu. Tu. Tajuk selepas ni dia ada bincang sikit. Ringkas lah tu. Mana boleh dia kata. Tapi gini dia ada buat. Kita tengok selepas ni lah. Jadi kena fikir sendiri lah. Kena kiyah lah apa yang disebut dalam kitab ni. Azimat zaman kita ni lagu mana bentuknya. Setengah tu. Tapi kena jangan silap faham lah. Setengah-setengah tu. Contoh saya sebut baru ni lah. Baru ni pun saya sebut dah. Kata ada ayah dia beli kain kelabu Kaabah kan. Nya pakat tetah habis payah anak dia. Nya selit kain kelabu Kaabah. Tu apa tu? Tu bukan azimat dia tu maksud tabarruk tu. Nak ambil berkat. Tu tabarruk yang salah, tak betul. Dia tak boleh apa kalau Kaabah apa ni nak buat gitu. Berkat kok jalan mana? Sebab tu ulama tulis kitab pula. Habis ni kita baca kitab tu, bagus kitab tu. Nama taat tabarruk nama kitab tu. Nama kitab pun tabarruk. Tebal ni kok. Tebal sikit ada ni. Kita nak bertabarruk dengan kesal-kesal peninggalan Nabi ni lagu mana? Kaedah. Dia ada kaedah dia. Ada hak boleh, ada hak tak boleh. Ni ikut jumpa nak tabarruk. Siapa kubur wali pun tabarruk juga. Tu tersilap lah tu. Sebab tu dia kena ngaji juga. Bagi saya perlu dalam kitab tu ni tu. Sebab orang kita sudah silap faham dah konsep tabarruk. Mudah-mudahan Allah berkati awak. Berkat tu lagu mana? Nak ambil tabarruk dengan tabarruk dengan doa boleh ke tidak? Tabarruk dengan kita kata pergi ke Mekah tabarruk. Lepas tu sini boleh ke tak? Nak tabarruk. Kita semua tabarruk. Nak tabarruk dengan rambut Nabi. Sebab tu bawa rambut Nabi mari ni. Sebab nak pergi semua tak boleh. Lepas tu pergi Mekah pun tak ada rambut Nabi. Duduk dengan orang tertentu. Wak mari. Atas nama alasan tabarruk. Semua tabarruk.
Lalu kita kata capa, dia tak atas kepala, selipar, dia tak atas kepala, logo tu. Itu tabarruk juga tu. Tabarruk tu. Lagu mana? Sebab itulah kena baca kitab tu. Dulu kitab tu tak ada orang minat. Di Kelantan tak ada baca kitab tu. Di Selangor saya tak tahu. Tapi tanya-tanya tempat kuliah tak ada. Kitab ni asal dari bahasa Arab diterjemah. Dia bincang tabarruk tidak menyalahi syariat lagu mana. Boleh ke tak kita nak tabarruk dengan pen tok guru kita? Tok guru kita hadiah pen. Pen ni kata saya guna 20 tahun dah untuk nulis. Kita buat tabarruk tu. Nak pagi cima tu sebelum baca kitab. Boleh ke gitu? Ataupun tabarruk dengan sejadah tok guru. Boleh ke tidak? Tu dia bincang dari kitab tu dengan dalil lah. Bagus kitab tu. Saya baca ke, kadang-kadang setengah tu kita gem nak baca di tempat-tempat kuliah. Buat orang kata macam-macam, kita kena baca tu. Tengok dia kata, mari bawa kitab pula Wahabi ni. Tu tak tahu orang kita. Padahal kitab tu baca kat dulu. Bagus kitab tu. Saya guna di sebuah surah lah. Nenung habis nampak. Insah kawan tak tahu. Kita bimbing juga nenung ni. Puak kena musim PKP senyap sekat tu kitab tu dulu. Tak mula lagi lah. Baca muqaddimah baru tu. Muqaddimah pun kat 20 muka surat. Dia bincang takut silap faham. Lepas tu dia mari sobat tabarruk ni asal daripada ayat mana setusung ayat pula. Molek kitab tu. Tapi terlalu ilmiah lah. Tapi perlu kita tahu. Guru ngaji Bukhari ni kena ilmiah lah. Baik. Gitulah. Yang kelima, sangat mengingkari orang yang berbuat. Daripada hadis Nabi, Nabi sangat anti lah. Anti sungguh pada perbuatan. Sebab apa? Tak anti lagu mana kita kata. Sebab kesal dia tu. Kesal dia sampai mereka hancur habis segala pahala. Hilang habis segala kebaikan. Yang dicatat oleh malaikat. Lepas tu nak mula balik. Omong ni boleh dah. Nak mula balik pula tu. Nak cover dosa tak hilang tu kekasih tu. Berat tu. Sebab tu Nabi kata kalau mati pada tu. Gapa dia? Tak ada kebaikan langsung. Sebab habis dah hilang pahala. Dia kalau riak ni, dia hilang pahala. Hak tu ya, hak dia riak tu ya. Tak hilang semua. Hak ni dak ni. Syirik akbar dia hilang semua. Kosong. Yang keenam. Bagi yang menggantungkan suatu barang untuk tujuan di atas Allah, menjadikannya mengandalkan barang itu. Apa maksud mengandalkan? Saya pun tak faham. Itu bahasa Indonesia. Cuma saya faham daripada hak kita baca sebelum ni lah. Mana seseorang yang gantung sesuatu, azimat lah kita kata, untuk tujuan, untuk protect diri dia lah kita kata. Indifa, maksud indifa, untuk jaga diri daripada bahaya. Dia sebab ulama dia bezakan kita guna azimat kerana kita sudah kena penyakit ni masuk kena gangguan. Makna sebagai rawatan lain. Ulama kata kalau untuk rawatan itu lain. Ni untuk indifa. Untuk protect diri dia, untuk apa kita kata nak kawal, jaga dia, takut kena. Hak tu lain. Hak tu tak boleh tu. Ruangnya yang diberi untuk orang yang sudah kena. Kalau kita pergi jumpa orang yang ikut sunnah pun, kalau dia boleh ruqyah, dia boleh bawa dia. Hak tu untuk rawatan saja. Bila siap kena buat lah. Lepas tu kalau tak siap pun dia akan kata buat, tak seguna tu dia baca ayat Quran. Amal ayat ni gitu ya. Dah kira lah. Ada tu macam-macam gangguan, pelik gangguan ni. Sebab tu kita kena faham ni atas dunia ni ujian lah. Tak kena kita, tak apalah. Dia kata mari sama ustaz, mari duduk rumah 2 tingkat rumah. 3 tingkat. Kadang dia pergi di asrama di universiti tu duduk bertingkat-tingkat dah. Mari ketuk lagi ikut nela tu. Tak boleh buka dia masuk. Kalau tak buka tak masuk dia ketuk. Tak dia ketuk tengah malam. Singkat lah. Tak misalnya tak. Benar-benar gitu ujian kepada kita. Ujian kepada bapak dia. Lepas tu nak buat lagu mana? Itulah ulama kata kalau untuk tu boleh lah. Tapi kena ingat lah ni sebagai kita kata dalam bentuk rawatan. Tapi setengah-setengah ulama pun tak sih lagi tu. Sebab apa? Takut jadi terpesong hati tu. Takut bergantung kerana pada tangkal itu, pada azimat itu. Kuku mana pun bahayalah. Sebab itulah Nabi sendiri pun dia suruh hama ayat-ayat Quran 3 ku nak tidur baca tu. Kalau kena juga suah Tuhan lah. Supaya orang berobat lah. Tak sia juga penyakit fizikal. Mati dah kata tu. Gapo dia boleh. Syurga dalam hadis tu. Kalau dia sabar lah. Supaya hak ni pun gitu juga. Tak semesti sia. Seperti mana penyakit fizikal. Pergi jumpa doktor. Pada doktor tu pakar dah dalam penyakit tu. Tak sia juga. Supaya juga hak ni pun.
Nak ayatnya di sebalik sebab itu dia ada Tuhan punya sebab itu, yakni Allah SWT. Semua tu berlaku dengan izin dia. Sebab tu kita berobat setara mana, doktor setara mana hebat pun, dia tak boleh tinggal tu. Tawakkaltu ala Allah. Tawakkul tu. Tawakkul tu dia tak boleh tinggal. Hak kita panggil tawakal tu lah. Dia tawakal ni kalau bahasa Arab dia PMA amma tu. Asalnya. Kita kena bertawakal. Kalau mengikutnya lebih tepat tawakkul lah. Sebab tawakal ni tawakal ya tawakkalu tawakkulan mutawakkilun mutawakkalun tawakkal. Tu dia fa'amma tu sebenarnya. Tak apalah. Sebab kita orang Melayu guna dia tak cara-cara dah. Fa'amma hok gaponya. Hok dia fahamnya kena serah diri pada Allah, bergantung pada Allah. Jadi tak salah penggunaan artinya, cuma kalau ayat dari segi bahasa Arab asal lah. Mana kita kena bertawakal pada Allah, serah diri pada Allah. Hak kita duk buat ni usaha untuk menyembuhkan penyakit kita dengan jumpa doktor, buat rawatan tu, rawatan ni, makan obat pantainya lagi. Semua itu ikhtiar. Dan ikhtiar tu tidak bersalah dengan syariat, bahkan menepati syariat. Selain daripada tu kena iringi hak tu dengan berserah diri pada Allah. Buat dah serah Tuhan lah. Sia kata sia serah pada Allah. Maknanya perbuatan tu satu bentuk pendidikan jiwa, rawatan jiwa. Supaya orang Islam ni dia sentiasa dalam keadaan macam mana pun tauhid dia tak boleh tinggal. Tauhid dah tu. Mana kalau tak sembuh pun dia tidak kecewa, bahkan dia mengharapkan pahala dengan sakit tu. Memanglah kalau kita tengok dalam hadis, orang yang sabar menghadapi ujian tu, kalau dia mati dalam keadaan gitu, Allah kata, mana Nabi sebut confirm syurga pada dia. Nabi sebut gitu. Confirm tu syurga tu maksud macam mana, serah pada Allah. Tapi besarnya kesan sabar bila ditimpa musibah, syurga. Sampai begitu sekali kan? Walaupun ada syarat-syarat dia lah, seperti mana kita bincang dah sebelumnya. Jadi menyebabkan dia berharap kepada benda tu, jadi gitu hati dia tu. Tak boleh gitu, tak sedut buah lah. Nah, kalau letak barang tu, memang dia letak tu niat gitu dah. Letak gambar tu kenali dalam kedarun cik dia tu dengan, sebab orang awak mari pun dia kata ni ikhtiar, nak suruh lari perniagaan. Mesti dah dia akan teringat kepada tu. Dia berharap, mesti ada pengharapan. Mesti ada, tak sedut ayat lah. Lepas tu kalau takdirnya maju sungguh selepas letak tu, berebut-rebut orang mari kedah dia dah. Kadang dia tak ada susun dia rok tu dia beli barang. Siapa tu beli selalu dah. Agak-agak dia mikir lagi mana. Jadi sungguh. Dia pun telefon saya dia. Aku selepas letak gambar tu kenali Allah. Sakit kepala nak layan pelanggan dia tu mari. Mari ada datang. Nah, so dah kami ni pun ambil gambar. Lepas tu dia besar ke dah buat frame boleh comel letak. Jadi lagu mana? Tak ada beza dengan orang Hindu. Letak gambar nak ambil berkat tu. Tak ada beza. Na'udzubillahi min dzalik. Orang Islam dia tidak gitu. Dia ada cara dia sendiri lah. Tuhan kan. Tak perlu langsung pada benda-benda gitu. Sebenarnya kalau bagi saya lah, kalau tanya kita lah, walaupun mungkin ada setengah-setengah tu ulama tu letak gambar tak apa, dia kata kalau gambar tu gambar pejuang Islam, ulama nak usaha kena itu alasan tu. Nak suruh sedap hati. Kadang-kadang nak sedap hati pun tak sesuai nampak sangat. Tapi dia sebut di hujung tu semolek-molek tidak letak. Letak lalu hak molek tak letak. Kayak gitu lalu. Sebab apa? Sebab di situ dia ada unsur-unsur yang melibatkan kepercayaan dalam agama-agama tertentu. Budaya dia. Tak sah lah dia, tak sah. Ada seorang ustazah terkenal juga masuk TV seumur. Dia duduk kuliah ke apa. Saya pun tak faham juga kadang-kadang bahaya. Ustazah tu ni di rumah dia ruang tamu terpenuh gambar dia. Gambar dia terima ijazah, gambar dia nikah. Ada belakang dia gatul dinding. Besar pula tu. Saya tak pergi sendiri. Guru kita pergi rumah dia tu ambil gambar. Dia tunjuk saya. Kata lagu mana ustaz ni? Kata tak apa-apa. Dia kata dah. Lepas tu lagu mana? Entang ngaji lagu mana dulu? Baru tanya anak. Bagi lagu tu pun tak boleh nak buat keputusan. Kita ngepek dia. Guru kita tu sedap kita kata tu. Dia pun macam mana ustazah? Kira idola lah. Pokok muslimat tu dia tu. Ada gambar tu rumah dia Allah. Lepas tu dia nikah. Letak dia ni kata tu. Bukan tak meja dah. Dia lah kalau mengikut pendapat tu kata, saya kata tak apalah. Tapi apa kamu molek? Bagi saya, kita tak boleh tengok di segi pekos saja, kena tengok di segi budaya tu. Budaya siapa tu? Tak salah. Tak salah tu.
Syaitan suka sangat. Sebab orang itu semua sembah berhala tu asalnya gambar ya. Asal Khomeini pun sudah buat arca dah. Buat patung dah. Mahatma Gandhi buat patung. Sebelum tu gambar ya. Sembah dia sebab bapak kemerdekaan kita. Orang India ni. Semua pun tokoh ni semakin jauh daripada zaman dia, semakin orang hargai dia. Akhir sekali, anggap dia sebagai dewa. Macam-macam lah. Sebut dalam doa pokok dia. Ini. Pokok kita lah. Sebut dalam doa tu. Tawassul dengan guru kita. Sebab guru, memanglah. Kita tidak nafi seseorang ni bila dia menghargai seseorang, dia nak tunjuk tu secara zahir tu. Kalau Syiah kat dia letak nama lah dalam azal tu. Sebut nama. Sebut dalam doa. Tu perangai Syiah. Kita jangan buat gitu. Apa disebut asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah dalam azan dia. Apa yang sebut itu? Nak raya, nak menyatakan. Nak menzahirkan akidah tu. Letak dalam tu. Orang Islam tak boleh. Orang Islam dia ada peraturan dia. Jangan langgar ni. Tilka hududullah fala ta'taduha. Batas Tuhan tu. Jangan tepuh tu. Tepuh tu rosak. Yang ketujuh, orang yang menggantungkan tamimah boleh membawa kepada syirik. Saya ubah sikit bahasa tu. Orang yang menggantungkan tamimah boleh membawa kepada syirik. Ubahlah sikit. Saya ubah tu ada sebab je lah. Kita tengok selepas ni. Orang yang menggantung tamimah, azimah ni, boleh membawa pada syirik. Sebab tadilah kalau gantung tu, hak kena penyakit sebagai untuk rawat tu. Ada ulama kata tak apa lagi. Jadi kita letak ambil ringan sikit. Tapi kok mana boleh membawa pada syirik? Saya kalau email pakai azimah, kita tahu waktu email dah. Tak suruh ayat lah. Kita tahu waktu email dah. Apa tu email lagu tu? No. Kalau tu makmum, kau duduk tepi-tepi kolah dia tu. No. Tak sesuai. Bahaya dah ya. Syirik ni benda perkara yang paling besar lah. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ni kalau seorang itu mati dalam keadaan ada rasa syirik, dia kata dia tidak akan ampunkan. Dia sebut gitu terang, tidak akan ampunkan. Sebenarnya apa mana? Dia kafir. Tetapi kalau dia bawa dosa besar lain walaupun sebanyak mana pun, tetap Allah akan ampunkan. Atas kehendak dia lah. Di situlah adanya syariat berdoa sebab ada kemungkinan Allah ampun. Kenapa orang kafir, orang syirik tidak dibenarkan kita doa keampunan? Sebab tak ada kemungkinan Allah akan ampunkan dia. Gitu ya. Yang ke-8, mengikat benang pada tubuh untuk mengobati sakit panah termasuk syirik. Ini zaman jahiliah lah. Bila orang kena demam panah, dia ikat benang pada tubuh. Pada dahi, pada tengkuk dia. Adalah. Hak tu mau buat tu bukan tukar jahit. Tali ke dia? Kalau dulu budak cacing ke betul hak tu pun kita tak faham juga tu. Masa kita ngaji tanya tu untuk gua kata hak tu bahaya juga tu. Tuan ni mana saksi benar zaman jahiliah. Tak ada kok mana tak tahu tu. Mungkin sakit fizikal tu. Bukan buat tu orang cacing. Buat tak cacing. Hak tu dia kena cara fizikal letak gitu tu kat arah tu bahaya. Supaya zaman jahiliah gitu juga. Zaman jahiliah ni dia bukan setakat letak di tekak orang takut kena penyakit bucik buruk tu. Dia letak di binatang lah. Setengah tu ada kalung dia tu daripada watat, daripada tumi arnab, daripada tulaikan, disebut dalam hadis. Dengan tapi hak ni semua Tok Muhammad. Bila sebut Tok Muhammad kan, dia ada melibatkan bayar dia. Kadang Tok Muhammad ni gitu. Sebab saya sebut tu lah. Man tali pinggir hak tokai berah kan saya sebut juga dah sebelum ni tu. 3 bulan sekali kena agih mula Tok Muhammad. Dia nak masuk power balik. Bila dia masuk, dia tekan masuk, dia tubik ku tu 300 ya. Dia tubik ku depan tu. Dia tekan kau ni. Tu cara dia. Pandai tu Muhammad ni. Kalau 4 kali setahun atas orang, kira lah. Berat pada JBJ. JBJ ni setahun sekali dia rotek tu. Dia ngomong kau tu kak. Biasa kak 300 ya bagi orang-orang yang ada duit ni nak tokai-tokai besar ni. Apalah sangat 300 ya tu. Tu cara dia. Dulu begitu juga. Dia Kuala Lumpur tu Tok Muhammad ni pakai masa sedih. Bukan buku kancing nenek kosong tu dok. Bukan main-main, duit banyak ahli korporat sekali dok 2,000. Nengung kita. Aku sekatalah aku petih tadi ni dak. Kalau pokok ni panggil. Memang dipanggil pun saya tak pergi. Dah kita turun masjid tu mari air botol tu, botol mineral tu, botol sani. Dah lah hak ni pemodah dia juga. Kita baca je 50 riyal. Tu kayu aku tadi ni. Main
Agak-agak kalau TO kan nak boleh 50 ya banyak berapa cawet? Berapa cawet? Ni doa gitu belah cacat pula tu. Depan muka pintu masjid. Bawa anak dia jari tak berhenti kat kata dah keja kita kata dah. Kata keja pada waktu lah gidah tak sia juga dia tu. Jadi anaknya tak sia buat gak. Telah ahli macam kata buat lah Ustaz Din kata kesian dia. Kita pun bahasa nak sokol lah. Baca baca Fatihah ya. Mai umul kita tu no. Baca minta ya Allah sembuhlah penyakit siap budak ni no doa gitu ya. Ya Arhamar Rahimin. Nah wujud itu. Patut adalah doa. Mudah-mudahan gitu dah. Dia 50 ya. Tak cakap tolak. 50 ya. Kalau kena 500 tak tolak dah. Nah. Siapa saya duduk di gombok tu dia mari jumpa senang ayat cerita memang gini ya ni. Dia kata musuh benar dia terlebat jenis bomo dia kata. Gua duduk ngaji Maulana juga dulu sekali saya. Lepas tu dia duduk buat MA lah ni. Kosong benar petih. Kata memi aku putih juga bagi gini. Tapi nak buat tu lah. Bila kita duduk baca kena tak boleh. Tak boleh. Padahal boleh kalau kita orang mari boleh. Tapi jadi susah orang. Kalau dia pergi hospital pun tidak sampai 50 ya. Tu sikit tu 50 ya tu. Hak mari rumah cukup anak. Dia panggil rumah kita tak segi. Hak mari rumah anak dia kecil lagi. Satu pagi. Kata tak ada apa. Kata dah. Buatlah kita 100 ya dia. Kata parah gini nak. Orang lagu ni petikat lah. Nah. Tapi kita tolak tak sih. Lepas tu pakar sebut tu kata hamba tak buat. Kena tak boleh dah alasan sibuk. Sibuk dia tidak sibuk sama. Lepas tu tak tahan dia tanya, bila tak sibuk? Payah. Senang kau ayah lah hamba tak buat. Gini. Pergi mata dia nak marah. Nak marah mana? Naik rumah baru. Panggil kita pergi mai ajak. Panggil fikir. Padahal benar-benar tu kita kata, nak berkat. Nabi ajar dah doa. Naik rumah baru ada doa. Ada Nabi ajar doa. Hisikanlah rumah tu. Rumah seperti kubur. Nabi kata, dalam hadis pada sebut. Kalau tak baca Quran, itulah berkatnya. Tu ya. Jadi benar-benar kita ni sebenarnya ada dah. Tapi sebab masyarakat daripada awal dididik bergantung dengan Tok Lebah. Jadi nak buat hal tu payah lah. Bahkan ni orang anggap itu kerja ahli agama. Siapa dia kata saya? Kerja ustaz ni. Dia kata kita. Dia kata kerja kita. Kata tak. Hal tu ustaz lain tu. Dia bukan kerja hamba. Bukan kerja hamba tu. Dia nak marah. Macam-macam lah kita jumpa. Ada kadang-kadang kita terpaksa kecek kasar sebab biadab terlajuk. Kadang-kadang ada juga kita lepas 2-3 putih tu dah. Nampak kasar doh dia kecek tu. Kena juga ada orang ni biar dia mikir. Kalau kita kecek lembut ada tak ada. Hak jenis kasar-kasar tu kita lepas juga. Supaya dia mikir. Dia kata mulut uduh ustaz ni kata. Kita kata hamba tengok orang juga nak kecek gini. Kita kata ke dia. Orang Kelantan kita juga tu masalah. Dia kata ustaz tu boleh panggil dia. Kadang-kadang orang ni lagu tu. Sebab apa kita tak tahu. Tapi kita cuba dah tu kadang-kadang setengah orang tu buat dia kasar dah dia kecek ni. Kita pun yalah betul lah. Kita pun kadang-kadang orang kasar ni kena buat kita kadang baca hadis tak reti kadang-kadang orang gini. Kena sebut dia atas hidung dia tu dia pun jalan nampak lain klik tu. Kadang-kadang kena gitu. Sebab tu kita seboleh-boleh kita nak jaga hubungnya tu. Sebab tu guru saya sebut tak usah buat alasan sibuk. Wahai kata tak boleh lalu sini. Payah. Sebab ada seorang sahabat saya tu dia cerita mati dia. Mati muda dia. Mati masa kuliah. So kuliah tu duduk pakai lepas rebuh. Pergi hospital meninggal dunia. Padahal isteri dia kata molek-molek kita ada apa. Tiba-tiba mati panggil mati. Dia mati tak ada tahan kalau ada tahan mudah. Kalau tahan tu tak pergi dah kuliah gitu ya. Kita tahu. Dia kata mana? Dia jadi email 5 tahun tu. Dia tak ajigi. Kata yang tahu aja. Dia kata ada hijau. Lepas tu dia sebut ada hijau ya. Lepas tu kalau kau tu kan bila tak ada hijau. Hamba ada hijau semua. Dia tak tahu lah apa. Dia kata biarlah anda nak guna hak ni dia kata. Tapi dia tak pergi. Dia pergi masa habis. Tanya makan dia pergi. Siapa orang tanya orang panggil dia untuk email makan. Dia kata tak apa biarnya kata pergi. Dia nak suruh masyarakat ni faham dalam keadaan gitu. Ada cara dia masing-masing. Siapa anak kata ke dia. Telinga tebal tadi.
Tebal dia hartapuk lepas di atas telinga. Buat tak erti gitu. Sebab kadang-kadang kalau kita sebut dia jadi panjang. Baik tak sebut. Di tempat dia sesuai gitu. Tapi doanya semangat dia tu. Tapi tak apa. Selepas pada tu, sebab tu saya kata saya nak sebutnya ni sebenarnya cerita dia lepas tu. Oleh kerana dia walaupun dia tak pergi situ, tapi dia cana kepada anak mukim dia. Dia kalau ada orang susah, dia acak kali juga jumpa saya minta tolong hari ni ada orang susah kapu dia. Mana dia bantu, dia memperhebatkan kebajikan masyarakat untuk masyarakat dia. Itu sebenarnya masyarakat ni. Ada ketua masyarakat. Ni kita pula sebagai pemimpin penyumbang pada COVID ni nak. Gong semua ti pemimpin lagi ni bola latih ni tak erti ni. Kih dia pula jadi merebok dak COVID ni. Pemimpin lagu ni dia kena tanda lalu. Kena ingat molek. Kalau boleh masuk dah telefon gambar dia tu. Bila pilih raya kelih ada ke dak muka ni. No, rasahlah tak erti tu. Lepas tu dia duk sebutnya suruh jaga kan ni pada dia buat. Pemimpin gapo lagu tu. Tu dah. Kalau pergi lagi kan. No. Kalau duk kapur kita boleh pelepahnya mabadah tu. No. Susah kan? Tidak gitu kan? Kalau ayat kan tak boleh, sikit pun tak boleh. Dia tak apa. Kita sebagai ayat ni kita tengok benda tu. Halah dia boleh. No. Lepas tu kecek pula bunyi ada TV dah. Dia lagu tu mimpi gitu. Lagu tu lah. Tu ya. Ni tak bagi saya ni mimpi tidak bertanggungjawab ni. Dalam keadaan elon ni boleh buat gitu. Baca kat kesel apa jadi naik pula. Siapa dekat 300 tu dah. Apa mari mana? Kluster mana tu? Jadi kau gitu tidak kena fikir. Kena fikir. Kalau nak segi hukum agama, kita menjadi punca penyebab dalam keadaan tahu dah buat juga. Dia hukum dia. Nak kata sunat aku tu. Haram tu. Bahkan kita sendiri atas nama peribadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu buat sesuatu yang menyebabkan kamu mendedahkan diri kamu berbahaya. Atas nama individu ni kita mendedahkan orang lain ni. Bukan kita seorang. Besar rasa tu. Yusuf Qaradawi kata orang isap rokok berdosa. Minta maaf, Yusuf Qaradawi kata nak marah-marah Yusuf Qaradawi lah. Yusuf Qaradawi isap rokok ni berdosa. Tapi kalau dia isap rokok depan orang, depan anak menyebabkan asap yang dia keluar tu diseduk oleh orang lain, itu rasa 2 kali ganda pula. Sebab dia bukan sekadar membahayakan diri dia. Tambah-tambah kalau anak kecil tu tahu kekuatan jantung, kekuatan paru-paru lah ke mana. Dan kalau ikut doktor, bawa keluar tu lebih bahaya lagi. Baca tengok dari salah dia dalam website Yusuf Qaradawi, dia faham. Dan dia kata dia ni rujuk pada doktor bukan seorang. Dia telefon habis doktor, dia kena dibarak, tanya apa kajian awak. Takut ada lah kajian-kajian lah terbaru, hak terkini. Tak ada. Semua kata bahaya. Unsur yang ada dalam dia tu. Kecuali kalau rokok tu terbukti, doktor kata tidak bahaya. Kerana unsur-unsur, bahan-bahan yang ada tu tidak membahayakan. Tak apalah. Ada seorang jutawan Kelantan ni jumpa saya, dia kata ada ustaz rokok di Korea. Dia tunjuk saya, dia pergi beli Korea rokok. Besar ni lah. Kecil ya, warna putih sepu. Dia kata, ni doktor sana kata tak bahaya. Dia kata, mana tahu tak bahaya tu? Mana tahu tak bahaya tu? Dia kata, sebab isap rokok ni memang tak ada kes berlaku ni isap rokok ni. Dia rekod khusus rokok ni gitu. Cuba tengok vape terbaru. Tengok fatwa Majlis Kebahasaan, fatwa Majlis Kebahasaan terbaru. Lagu mana vape tu? Semua kata memang haram. Ittifaq. Ahli majlis fatwa Malaysia ni. Vape tu haram. Hak dia panggil dalam nak menentukan hukum, panggil beberapa doktor hak buat kajian dah tentang sebab vape ni dia bahan dia terlain tidak seperti rokok biasa. Hak tu bahaya lagi. Enggak kalau keluar tu lagu mana? Enggak asap dia lebih banyak lagi topik tu. Tak lagi. Maknanya fiqh kena akur dengan pandangan doktor tu untuk menentukan hukum. Dan itu salah satu kaedah dalam menentukan hukum baru, kih baru melibatkan perkata makanan, minum. Sebab vape ni dia termasuk dalam makan minum tu. Dalam kategori tu. Kena berhati-hati. Lah ni orang sakut tekak vape tu. No. Besar meceh. Isak. Kita kelih tak ada gamuk. No, sebab itu terpengaruh dengan cara hidup orang tidak Islam. Jadi banyak perkara lah masalah yang kita hadapi sekarang ni. Sebab perkara tu dia berleluasa. Tu kena ingat lah perkara tu ya. Yang ke-9, pembaca ayat tersebut oleh Huzaifah bererti bahawa para sahabat radhiyallahu anhum menggunakan ayat-ayat berkenaan dengan syirik akbar sebagai dalil untuk syirik asghar. Sebagaimana tafsir yang dibuat oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah Al-Baqarah. Baik. Jadi hak dia kata sini Huzaifah ayat yang dibaca oleh Huzaifah tu ayat mana?
Cuba tengok ni. Huzaifah. Dalil terakhir, dalil kelima. Ni. Libni Abi Hatim. Maknanya satu riwayat daripada Ibnu Abi Hatim diambil daripada Huzaifah. Kata Huzaifah. Daripada Huzaifah. Jadi Huzaifah ni dia tengok seorang lelaki di tangan dia ada khaytum minal humma. Tadilah benar kata sakut tekuk budak takut kena penyakit cacing. Hak ni tak takut kena demam panas tu. Gatuk tekuk. Tapi dia betul khayt, benang lah. Benang ini diambil daripada kain bomoh di zaman dia. Faqata'ahu, Huzaifah sendiri cabut. Dia tadi Nabi suruh cabut lah. Ni dia gigi putus. Tadi duk tekuk kawan tu. Dan dia pun baca ayat ni. Bila dia sebut kih ni, dia putuskan dia punya benang itu. Kemudian dia baca ayat ni. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Jadi dia kata tidaklah, mana kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka itu syirik pada Allah. Jadi apa hubungan ayat ni dengan peristiwa yang berlaku pada Huzaifah bila dia tengok seseorang pakai benanglah, dengan benar itu dengan maksud untuk mengelak daripada kena humma, demam panas. Tu tujuan pakai. Mana azimat lah tu. Tangkal lah tu. Dia pukul. Dia baca ayat ni. Apa maksud? Maksudnya pada pemahaman Huzaifah ni pemegang rahsia Rasulullah. Dia kata perbuatan itu masuk dalam syirik. Sahabat pagi tu. Lepas tu kita nak kata lagu mana ni? Sahabat yang dijamin masuk surga, yang ni seorang yang sungguh sangat amanah ni. Banyak rahsia Rasulullah beri pada dia. Dia pagi tu. Anak murid Nabi ni. Tentu dah cerdik dia orang kita suruh ayat lah tu. Lepas tu kita nak kata lagu mana? Dia pagi tu. Itulah maksudnya. Sebab tu bagi saya perkara ni lebih baik kita tak usah. InsyaAllah. Selamat kita. Gapa-gapa bergantung dengan Tuhan. Kalau sakit pergi jumpa doktor. Pergi jumpa doktor ni tak jadi syirik. Sebab dia jelas hukum sebab berlaku. Tapi orang ni kalau benar aku, mana benar? Sebenarnya jampi ya. Sebab tu doktor tak wui benar. Tak ada doktor ambil ikat ni tekak ni. Klik lagi. Lepas tu bayar gomnel. Tak ada doktor kata begitu. Tapi gaknya pegang kita nyeteh nadi habis kita sakit pingat-pingat tunggu tu dok. Lepas tu dia kata kena tunggu najar dulu baru tahu. Gini, ada pula ini macam-macam cara tu. Kena tunggu. Lepas tu tengok tu gig asri pula. Nampak kakak kita pula tak ada apa no. Banyak ketemu proses-proses tu. Nak boleh tahu. Tu pun kadang-kadang ambil daun tu kena bagi pada pakar. Kena mari 2 minggu pula. Hak ni mudah. Kau ambil ikat perut tekak klik lagi. Tengok tu kita tak faham. Hak tu bahaya tu. Dia menyebab ke situ dia ada terganggu tu. Hak tadi tak ada terganggu. Sebab tu tak bahaya. Kita pun faham. Kalau istilah ulama sekarang dia kata hak tu sebab dia ada penyelesaian secara saintifik. Ada hukum sebab musabab lah bila sebut saintifik ni. Sebab sains ni orang sains dia ambil kira sebab musabab tu. Dia ambil kira dia kaji hak tu. Gini dari sudut tu. Hak ni tak ni. Tak tahu apa satu. Tu. Dia kata misalnya contoh saya nak sebut dah. Biarlah. Ni tu orang mau dia baca ni. Baca dulu. Kuat nak baca ni. Lama tak sebut baca ni. Biarlah. Nak orang dia nak. Dia pun kata. Dia ada kerih dia. Dia panggil kerih Sagadan Sari. Dia panggil kerih dia. Kerih dia tu boleh guna buat telefon tu. Nakal semua. Kita terkapu. Dia telefon ke jing dia. Dia kecek. Mari metar dia kata gini. Kita pun tak ada apa lah. Panjang tu. Telefon dia. Lu telefon dia bagi kita. Saya duduk kelih. Kita pun jangan mau akak telefon kita. Tak tahu je nama ke dia. Dia kata telefon dia ni terang lagi suara dia tu. Dia kata kita pun senyap. Dia guna dia kata kena pergi cari tanah kubur, 7 kubur. Kita pun tak faham penyakit ni kena guna tanah kubur kok mana pula. Tak apalah biarlah kita nak tengok. Pergi. Patut hak berat sekali dia cerita keburukan orang sakit ni. Gini cerita malu berah kata kita pula suka duk belakang ni. Dia sebut gini patut ada sebut kita nak sebut pun tak tergamuk. Dia sebut masa dia pejam mata tu bahaya tu orang ni. Dia pejam mata dia sebut kat bini kawan tu pada juga. Dia sebut gini tak apalah dia kata kita nak baiki hak tu lah. Hak tu kena bertaubat. Hak sakit ni dia boleh buat dia kata. Tu orang tu kata. Dia adalah cara dia. Baik. Apa saya nak sebut lah ni
Benda yang dia buat tu bahaya sebab dia tak ada kaitan secara hukum sebab musabab. Tak ada kok mana kita. Betul-betul dia gunanya. Sebab tu ulama kata, kalau ruqyah, kita akan bincang dalam bab sebelum. Ruqyah Islamiah tu, hak guna ayat Quran tu, semua ulama kata boleh. Sebab tu dia tak ada guna khidmat makhluk halus langsung. Hakikatnya bergantung dengan Tuhan. Cuma guna ayat Quran sebagai tawassul saja. Tawassul dengan ayat kita. Hak tu tak apa. Kita sendiri buat tu. Sebab tu kita kena latih orang sakit, dia sendiri kena bertawassul dengan Allah, dengan baca Quran, ya Allah, dengan berkat baca Quran aku ni. Tak apa tu ulama terima tu, dengan doa kita sendiri, dengan amalan kita. Bahkan kita boleh guna khidmat orang hidup supaya berdoa pada kita. Memang boleh, semua tu boleh. Maknanya ruang tawassul ni yang syar'i, yang bukan terlibat dengan syirik ni banyak, luas. Kenapa duk guna tawassul dengan orang mati? Kalau tu orang mati tu dia mati pun sakit, mati pun sakit jantung. Ramai kan? Ramai kita cuba Tok Guru tempat kita di Kelantan ni banyak nyakit gimana ni? Engkau Tok Guru dia kuat minum air ni. Darah tinggi. Tu. Lepas tu kita kata kita sakit ke jumpa dia pun mati sakit tu. Tapi orang kita tak ada mikir bila kena nyakit ni. Gila kewarasan tu tak nak sabar langsung. Saya ni nak lagi masuk tu. Dia punya kenyataan-kenyataan kuliah hari ni. Ada hal berkait dengan Tok Selehong semalam pun siapa. Macam sebut. Tok Selehong ni alim. Siapa perekat. Dia ni boleh tengok alam ghaib. Macam-macam sebut. Gak kalau siapa tahap tu dia letak kepada Tok Guru dia. Kenapa dia tidak boleh bertawassul? Maknanya Tok Guru dia tinggi sungguh. Makam lain lah. Dia kata... Dia sebutlah dia tu. Dia kata Ustaz-Ustaz Wahabi. Moga dia tidak cemburu bila. Dia tak nampak bukan bidai dia. Dia kritik Maulana. Tengok Maulana pernah dalam diskusi berkenaan dengan tasawuf. Tengok. Dia tulis tajuk pun. Bila bukan ahli bercakap. Bukan ahli bercakap. Tak betul. Mudah ya. Saya nak sebut kaedah begini. Ni kaedah ni. Cuma saya sebut dalam bahasa kampung. Ajaran Nabi ni tak ada satu pun yang kita tak faham. Bahkan Nabi dia tidak akan sebut sesuatu yang kita tidak faham. Kita tak faham. Tapi kita ni makna orang lah. Bukan kita tak faham. Memang. Mau kita jahil. Mau kita tak ngaji. Mana ulama pun tak faham. Tak ada dalam Islam gitu. Ajaran Nabi mesti ada faham. Kalau kita tak faham orang, tapi boleh difahami. Boleh diceritakan sehingga orang faham. Bahkan orang kafir ni ada tulis kitab. Tu kitab di Maulana 5 jilid. Sebelum zaman internet tu, kita duduk rujuk tu lah juga ni. Untuk guru kita. Berapa-berapa hadis tahu di mana ambil kitab. Sengaja kitab tu letak dekat tepi dia mengajar. Mudah nak ambil. Kitab tu 5 jilid. Kamus hadis. Bukan orang Islam tulis. Orang kafir. Tapi kamus ni tak apalah. Tapi orang kafir buat PhD Usuluddin pada. Orang tidak Islam. Jadi, di sini kita nak sekadar nak faham itu boleh. Walaupun dia tidak Islam pun. Seperti mana kita boleh faham agama lain dengan boleh. Tiba-tiba ni ilmu ni kalau tak masuk, tidak daftar, tidak beramal, tak boleh nak faham. Ilmu ke dia gitu. Bahaya tu. Baiklah kita kata ada sungguh ilmu ni. Itu ilmu yang tidak boleh dipelajari. Perlu dihindari. Bahaya tu. Bahaya. Kalau kita baca Quran sehari khatam pun dia tak jadi panah. Sahabat saya tu mati 7 atas getuk saya ya. Dia beberapa orang tapi dia tak boleh nak tahan. Kita nasihat dia jangan duduk berzikir, mu kena ngaji tafsir, kena ngaji maulid nak amak Nabi. Tak pergi terima. Kononnya ilmu ni ilmu isi lah. Duk ngatik. Lama juga bertahun-tahun. Akhir sekali dia jadi panah, bawa motor, tinggal motor di atas jambatan lama sebelum ada baru. Lama dah cerita ni. Tak jumpa, mayat tak jumpa terus. Memang ada orang tengok dia terjun. Kalau orang baca Quran jadi gitu. Kita kalau memang ada juga tangan panah tu. Tangan tak ada api. Kenapa? Memang panah. Buat ada panah. Buka baju ya. Buka nela. Tak ada apa-apa. Baca Quran. Tak ada panah. Ni panah sampai terjun langsung. Tak ada dengan air mandi rumah tu. Ni tak kena ni. Ada tak kena. Kalau ikut ajar Islam sungguh. Dia tak jadi gitu. Tak jadi gitu. Kalau jadi gitu ada tak kena. Mesti ada tak kena. Tak sebut ayat lah. Sebab dalam Islam ni bila amalan daripada Nabi bila sahih, tak payah ijazah. Tu boleh amal. Tak payah ijazah. Sahih ke tidak ni sahih. Gini-gini. Jelas sahih. Boleh amal selalu.
Tak perlu tunggu mai pergi atas kepala. Saya ijazah pada awak doa ni gini-gini. Tak perlu. Tak perlu gitu. Tu ajar Islam. Sebab ramai saya sebut tu bukan apa. Sebab lah ni ada style pula mari nak ijazah Fatihah ni. Bila dia baca-baca Fatihah, dia pun ijazah gini-gini, dia wis kepis surat tu nama kita 50 riyal sekeping. Hak tu tak salah dia, tak salah. Di Kelantan kita ni guru tajwid hak hakim musabaqah boleh Kelantan juga pergi ngaji dengan dia. Sebab hak ngaji hak mari 45 minit hawi bayar 50 riyal tu tak betul-betul kita ngaji muka dia pun tak ada nak tegur main ramai. Saya malah nak sebut itu secara terang sangatlah, takut orang kata prejudis pula. Tapi kita duk kelihatan mata kita sendiri. Saya pernah jadi imam 3 tahun. Mari masjid saya mari. Kadang-kadang kita nak ayat kata taklif pun ialah takut orang lain tak faham pula. Pas kita berkelif, sedih kita tengok. Dia baca pakai je. Mari ambil, tulis nama sendiri masing-masing. Bayar 50 riyal sekeping. Atas nama betul lah nak kutip derma. Kutip derma lah, tak payah buat gitu. Kutip derma terus ni. Boleh lah selai. Tak payah guna nak ijazah gitu. Silap-silap pula kampung pula. Awak ni baca Quran ni tak betul apa sebab tidak ambil ijazah dengan guru lah. Padahal kau ni ngaji botok kepala kepala. Dah, Fatihah saja 2-3 bulan nak betul. Tak boleh lagi sebab apa tak ambil ijazah dengan guru daripada tonton gini sanak tu siapa pada. Bahaya dia kan. Quran ni bab apa tak ada sanak sebab dia tawaturut tawarus. Kalau nak ngaji Bukhari Maulana acak kaji mana sebut tawaturut tawarus. Makna mutawatir dia ni bergenerasi. Satu-satu tabaqah sanak tu kena kira orang Islam baca lagu ni satu umat setiap masa. Perlu sanak kau gitu? Tak perlu. Sehingga kalau salah Quran sehuruf satu hari, orang kampung pun boleh tegur. Tak ada kau tu guru. Tu nak ayatnya Quran setahun. Nak sanak apa lagi? Ngaji biar betul mengikut tajwid. Guru yang mursyid, guru yang belajar yang betul, yang diiktiraf benar baca dia tu. Agama kita ni jelas. Sebab tu kalau kita perhati agama kita ni ada. Dia sifat agama ni dia tidak ada unsur mengambil kesempatan itu. Dia tak ada unsur tu. Ikhlas sungguh. Kalau kita baca kitab agama tu guru nak pergi ngajar siapa tengah jalan tu jadi tidak ikhlas. Jadi rasa aku ni pandai. Lepas kalau pergi ngajar duit klik mula tak jadi. Klik tu duduk itu duduk zikir duduk semua baca Quran. Lepas tu pergi buat mari pula, tengah jalan mari pula. Dia pun mari mikir. Kalau klik pula tak ngajar sama gini. Ada dalam buku. Dia pun kata, ni syaitan nak ganggu kita, cerdik nata syaitan. Dia kata dah. Dia suruh aku klik pula tu. Dia pergi juga. Lepas tu duduk istighfar. Astaghfirullah. Nak sapa ke tempat kuliah tu. Ada ulama kita. Nak ganggu iblis tu gitulah. Kita kata, hak tu dah betul tu. Hak ni ke hadirat Allah saya. Sebab saya jumpa. Banyaklah kita jumpa perkara-perkara ni. Kadang-kadang orang cerdik, pengetua sekolah pun ada berlaku lagu ni. Bawa siapa pergi ambil azimat, misal remah. Macam-macam ambil, misal remahnya ambil. Misal kucing boleh kira. Dia ingat rimah lagu mana, nak mudah-mudah misal dia tu tak. Pelik sungguh kita ni. Tapi lagu tu lah maksud dia boleh terima. Sebab apa tu kita ngaji. Lepas tu kita lagu ni, awal-awal lagi dia marah. Kalau tahu ke setengah-setengah orang, dia boleh batal kuliah kita. Bahayanya orang kita ni. Padahal kalau cuba dia dengan molek. Saya sebut ni tak ada kepentingan duniawi langsung pun. Tak ada. Bukan maksud itu. Untuk kita seorang ni, kita jelas dah. Kita tak akan buat dah sakit tak mana pun. Kita tak akan jumpa. Tak akan. Sebab ni memang sakit ni berlaku. Nabi pun sakit. Nabi pun sakit. Bahkan Nabi sakit. Kalau dalam hadis Nabi sakit tu, dengan sakit itulah dia mati. Sebab. Setengah orang tu mati. Tak ada sebab pun siapa aja dia. Tak ada sakit ke apa. Maka dikategorikan mati mengejut. Dalam surat tu tulis. Ayatnya Nabi dia pun kena. Jadi kita kena faham. Jadi Huzaifah. Maknanya Huzaifah. Kalau kita ambil di sini. Poin yang ke-9. Huzaifah. Bila dia sebut tentang seseorang yang ada pakai benang. Kerana takut kena penyakit demam panah. Dia pergi putus benda tu. Dia baca ayat tadi. Wa ma yu'min. Wa ma yu'minu billah. Illa aktsaruhum musyrikun tu. Ayat tu menunjukkan ayat syirik perbuatan tu. Baiklah kita boleh takwil lah setengah orang takwil. Dia kata syirik tu dalam konteks amalan sistem perbomahan zaman dia. Zaman kita ni kalau tidak bom lagu tu, tak apalah kita bincang lepas ni. Sebab tu dia, itu yang kita ni, dia bukan syahid sangat. Dalam bab yang ke-8 dia bincang pula tu. Ada sedikit pengecualian. Sebab tu asalnya begitu. Tapi ada juga ruang buka. Sebab
Memang ulama kita kalau di Jawa dia terima sakit hak tidak, hak doktor tak boleh nak rawat, tidak boleh melalui kaedah rawatan doktor biasa ni, orang panggil sakit juga, dah terbukti benda tu ada, dan rawatan dia pun mesti lain, dia terima juga, bukan dia tak terima. Kalau kita baca dalam hadis Muslim kan, masa Maulana mengajar di Langgar tu, kita semua duduk dengar, mana kalau kena penyakit air, Nabi suruh pergi cari orang-orang yang pandai ada lebih dari tu. Kalau dia suruh mandi, suruh minai dia buat. Boleh tu, sekadar tu tak apa. Hak tu dia panggil ruqyah. Hak kita akan bincang dalam bab sebelah tu. Bab yang ke-8. Yang ke-10, menggantungkan wada'ah sebagai penangkal, sebagai azimat untuk mengusir syirik, santau dan sebagainya. Itu termasuk syirik juga. Tu. Sebab dia tak kena lagi tu. Bukan untuk rawat, untuk mengelak daripada kena. Jadi, dia isu sebenarnya, hak paling besar kena ingat, isunya kebergantungnya kepada benda tu. Itu makna syirik. Dia bukan kata, bila dia letak benda ni, bukan kata dia tolak Tuhan Allah. Tak bergantung langsung pada Tuhan. Tidak. Capur bergantung. Ada ketika Allah, ada ketikanya azimat ni. Bercampur bau. Ikhtilaf berlaku di situ. Hak tu jadi syiriknya. Kalau tolak Tuhan, bila takak azimat ni 100% berkata pada azimat tak tu, hak tu kafir terus dah tu. Syirik ni berat lagi sebenarnya. Tapi nak ayatnya istilah syirik tu maknanya tidak talak Tuhan. Kalau bergantung pada Tuhan, bergantung juga pada makhluk. Walaupun 1%. Atau seberat debu saja bergantungnya. Tak boleh dah. Jadi hak ni, hak yang ke-10 ni, wada'ah tu duduk pada mana ni? Ni. Yang keempat tu. Dalil yang keempat, man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lahatu. Dalil yang keempat. Situlah. Baik. Yang ke-11, yang terakhir. Orang yang menggantungkan tamimah, didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan orang yang menggantungkan wada'ah, didoakan semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dia. Tadilah. Dalil yang keempat. Cuba kita tengok. Ni Nabi kata ni. Sesiapa man ta'allaqa tamimah. Sesiapa yang menggantung azimat, mudah-mudahan Allah tidak akan sempurnakan kehendak dia. Dia tak akan tercapai maksud dia. Kalau boleh di dunia pun, maknanya dia tak akan, dia hidup dia akan musnah di hari akhirat. Sesiapa yang menggantung wada'ah, kita bincang wada'ah, kita sebut dah ni wada'ah tu apa? Maka Allah tidak akan memberi ketenangan kepada hati dia. Tu baik. Habislah situ habis situ. Baik, sekarang ni kita masuk terus kepada bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ni tentang ruqyah dan tamim. Bincang pula. Di sini jalan keluar. Satu jalan keluar, bila seseorang itu kena penyakit, tak bolehkah kita nak buat rawatan secara, kalau dalam bahasa Melayu kita ni dia panggil rawatan secara tradisional. Ataupun setengah tu guna rawatan cara Islam. Dia guna. Tak apalah. Boleh ke? Boleh. Ruqyah nama dia. Apa dia ruqyah? Dan tamimah. Azimat tu. Tak dia dah tak boleh azimat ni. Bincang pula sini. Mana dia ada juga jalan keluar. Untuk yang bagaimana. Dalam kondisi yang macam mana. Dalam keadaan yang macam mana. Dengan peraturan yang macam mana. Cuba kita tengok. Baik. Dalam bab ini. Demikian juga dalam beberapa bab selepasnya. Adalah merupakan perbincangan lanjutan daripada perbincangan perkara-perkara yang boleh merosak akidah tauhid. Hak ni pun masih dalam konteks tu lagi ni. Dalam konteks perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan akidah. Maka di sini akan dijelaskan tentang ruqyah dan tamimah yang mengandungi syirik. Kemudian dia sebut juga di bawah tajuk ini kecuali. Ada pengecualian. Kita baca. Baik. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, satu riwayat yang bersumberkan daripada Abu Bashir Al-Ansari. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarih. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Ini kena tanda lah. Nombor 1 pula. Dalil pertama. Mudah untuk kita bincang. Apa maksud dia? Pernah ketika Abu Bashir ni dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir Rasulullah. Musafir Rasulullah ni banyak, dalam salah satu musafir Rasulullah. Lalu Nabi mengutuskan seorang utusan untuk membuat pengumuman supaya tidak terdapat lagi pada leher unta azimat. Azimat tu, kiladah tu. Ini kita kata apa ni, kalung lah. Yang diperbuat daripada tali busur panah.
tali busur panah tu bila dia putus dia tidak tahu tu, dia buat sebagai azimat. Bomo lah yang buatnya. Apa sebab tali busur tu kira-kiranya sudah banyak berjasa, dia ambil kira juga kau gitu. Baik. Kecuali harus diputuskan ni, maknanya kalau kisah nak guna bahasa lebih mudah, wajib dibuat. Waktu maksud kecuali harus dibuat, wajib dibuat. Itu teks dia ni. Baik, sekarang ni kita tengok syarah dia. Dahulu, mana di zaman Nabi dan juga di zaman jahiliah, jika tali busur sudah usang ataupun putuslah, maka orang-orang Arab zaman jahiliah dulu menggantikannya dengan tali yang baru. Dan tali yang usang itu, tali yang lama itu, dikalungkan pada leher binatang dengan disertai keyakinan bahawa perbuatan demikian dapat menolak penyakit ain, gangguan makhluk halus terhadap binatang itu. Dalam setengah riwayat tu dia letak kalung tu tumi arnab supaya tidak kena penyakit busung, buncit perut. Mapuhlah binatang kena penyakit tu. Dia letak tu kira-kiranya nak mengelak daripada kena penyakit tu. Dia sebut tu keyakinan. Dia letak atas nama keyakinan. Ni bukan bab fiqh, ni bab akidah. Bab kepercayaan. Dia percaya gitu. Seperti tadilah kita letak penyakit cacing ni kan. Lepas tu doktor mari kata dok kena makan ubat cacing. Berkala beberapa bulan sekali kena makan budak tu. Kalau tidak kena penyakit cacing. Makan tak ada apa-apa. Tak ada gantung kau tu. Nah, lepas tu jaga pemakan ni anak ni. Kesihatan. Tu Nabi nak sengotinya. Tu Nabi nak sebenarnya. Jaga tu. Dalam proses nak jaga tu lah dia panggil usaha yang kita boleh pahala. Sebab tu Islam ni orang kehidupan orang Islam ni, orang yang tidak Islam boleh terima. Orang sains pun boleh terima kehidupan umat Islam ni. Tengok orang kita musim Covid ni. Sebanyak tengok dalam internet. Takut tu, kena takut. Apa tu takut ke Covid? Takut tu, dia kata. Sebab kata Datuk Lebah takut Covid ni. Dia tutup muka baca ayat lagi dok gini Datuk Lebah takut benar. Lepas tu tak mari masjid Datuk Lebah pun takut. Ada kata takut apa ke Covid ni? Marilah bapak Covid pun dia kata. Kalau Tuhan takdir tak kena. Memang betul. Masalah sekarang ni betul ke tu kita nak kecek gitu dalam situasi ni. Lepas tu kalau orang tidak Islam dengar, dia faham lagu mana? Lepas tu terfitnah pula Nabi ada ke? Lepas tu dalam hadis begitu banyak Nabi suruh pergi jumpa orang mana pula? Buat rawatan. Tu ya. Jadi benda-benda gitu lah. Kena faham lah. Hidup kita ni hak nyata lagu mana? Hukum sebab musabab. Kena berubat lah. Sebab tu bila nak berubat tu baca bismillah, minta ada pula doa. Maknanya ke dia? Gata. Bukan sebab tu siap. Cuma hak tu ikhtiar zahir. Sistem alam yang Allah buat. Bila kita bangkit di hari akhirat, bila seorang tu jadi ahli syurga, tak ada dah sebab musabab ni Tuhan buat. Hak dunia tak ada sakit, tak perlu doktor, tak perlu doktoran. Engkau tak sakit dah. Jambai pun tak ada. Bapa saya kata gitu. Dalam hadis saya ada sebut, apa yang kita makan mungkin minum dia tidak keluar sebagai najis. Dia keluar dalam bentuk peluh. Peluh pun bau supaya kasturi. Dalam hadis saya. Lepas tu nak jambai mana? Banyak perkara lah. Sakit pun tak ada, tak perlu doktor, tak perlu ada teknologi pada sebab apa? Hidup situ lain, dia bukan hidup dunia. Tu. Jadi maknanya bila hidup di hari akhirat ni tak ada lah hukum hakam peraturan, tak ada. Tak perlu dah tu. Jadi kita hidup di muka dunia ni realitinya macam mana? Tu hak Nabi ajar. Sebab tu Nabi dia mengembangkan agama ni dalam bentuk kehidupan hak biasa. Sebab tu orang kafir zaman Arab jadi tak nak kritik Nabi. Islam ni menyebabkan orang jadi tumpu, orang jadi tak usaha. Tak ada. Sebab dia tengok orang Islam lah paling kuat usaha. Baik. Cuba tengok lagi. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka supaya menghilangkan atau memutuskannya. Sebab itu tak ada manfaat untuk akidah, untuk kebahagiaan akhirat. Mungkin atas dunia dia rasa bahagia, tapi sebenarnya tidak. Hal ini sebagai usaha daripada Nabi SAW berkait dengan pemberitahuan kepada mereka bahawa tali busur panah itu tidak boleh menolak atau tidak boleh mencegah suatu apapun daripada kena seseorang. Hakikatnya Allah SWT tak perlu. Kita nak pakai cincin. Ada guru saya masa pakai cincin dia 5, 10 cincin dia pakai habis, pakai jari 10 cincin dia pakai. Guru saya dulu, MA dia ni. Tulis buku tajuk apa tapi dia ada jenis gitu.
Kita pun kelih bila kita mengajar dia. Bahaya juga ustaz kita ni. Tapi nak warna dia lama dah kena. Kita payah nak berubah. Kalau dia kecek tak, sebelum tu tak. Lepas hari tu. Ada guru saya. Mati dah dia meninggal. Abang dia meninggal tu. Abang dia pun sengaja sekali lah. Abang dia tu sedap lah baca Qurannya. Diundang dalam majlis baca Quran ke apa. Nak warna dia kena. Dia jual cicing. Masa duduk mengaji. Dia dalam puri dia jual cicing. Kadang-kadang pak lapar. Dia pak ni. Tanya dia naik angin balik, lemah dia pakai. Memang dia jual sini pun. Kata-kata jual, nak pakai semua jari tu. Kita kata dalam hati, nak buat mana? Tapi itu hewi kekayaan lah kepada dia. Pakai baru besar sekali. Pakai dah masa tu. Dia pergi sekolah mula kita ingat aku pegawai mana. Aku pun cikgu, pun ustaz. Nak buat macam mana? Payah macam tu. Orang agama tu. Kalau dia ni, kalau kaya kau akal kan, habis lah. Bahaya, na'udzubillah min dzalik. Kadang orang agama kena begitu. Nak buat macam mana? Ni. Kalau zaman dulu tu, dia gini sebab tali busa, sebab dia panah ni, dia sangat dekat dengan orang Arab. Sebab hak itulah dia guna untuk buru binatang, untuk keselamatan dia hak tu. Jadi, kadang-kadang payah nak putus. Bila putus ataupun dia tengok sudah usang dah, dia buat, dia tak tahu saja tu. Macam dia nak tabarruk lah kira-kiranya. Nak ambil berkat daripada tali busu. Tu kan. Ingat ada cerita. Cuba baca buku tokoh ulama Kelantan. Dia keluar majlis agama Islam tu kan. Ada ke salah seorang ulama tu. Dia rebuh serbai tu guru dia. Nak cerita dia baca dia tu. Saya baca dah. Tak malas sebut nama dia. Tengok sendiri situ. Dia ni benar mengaji. Katanya 30 tahun lebih mengaji. Tak boleh nak baca kitab lagi. Siapa dia nak terjun sungai, nak bunuh diri. Dia pegang sains dia. Saya dia ingat apa dah sains dia ada tu. Kalau tak ada orang tak buat gitu. Cerdik juga dia pun. Mengaji lama dia cerdik. Dia tahu dah mesti buat ni mari sekat dia ni. Kalau nak bunuh sungguh, dia sehari tanya tak ada orang. Tak apalah. Tu sangka buruk tu, betul tak? Lepas tu dia nak dia dah subay tu guru dia rebuh minum air. Dia rebuh subay tu. Ini bukan kaedah ni. Bukan formula ni. Yang kita buat gitu. Lepas tu pelik. Cerita dia bukan hadis cerita. Bahaya belakang ni. Dia pun minum air. Lepas tu masuk dalam kelas tu guru tanya boleh jawab. Kejut habis orang. Sekali saja hidup tak aja boleh jawab. Lepas tu orang tanya, "Bak nampak perubahan mendadak lah." Orang tanya dia. Dia sebut waktu. Lepas tu dia pergi minta maaf tok guru dia sebab dia ambil subay pun dia tak ayat. Dia pergi minta maaf. Tok guru kata jangan bawa gitu. Bahaya tu. Tak tahulah. Tapi tak ada orang ikut tu. Kalau tidak tak lekat kain tu guru. Jadi apa saya nak ayatnya? Bahawa kalau Islam tu dia tak terima tu. Baiklah kita kata gini dah. Sebenarnya bagi seorang pelajar, sedih dia tu. Baca tak ingat, hafadah pun lupa. Stres luar biasa tu kalau seorang yang minat pada ilmu tiba-tiba tak ada keupayaan. Boleh jadi stres macam-macam boleh berlaku tu. Kita kena ingat. Kita belajar ni wajib. Pencapaian itu tidak ditekankan. Tidak kata jadi satu bebannya di hadapan. Mu belajar tapi tak pandai. Kismu tak pandai tu, maka kamu diseksa. Tak ada. Belajar tu sendiri tuntut agama. Lepas tu jadi pandai atau tak pandai tu bukan tuntutan. Tidak dikira taklif tu. Pandai tak pandai itu bukan urusan kita. Sebab tu kalau tak pandai tak apa. Tapi belajar tu lah bersungguh. Setara mana kita bersungguh belajar. Ikut keadaan-keadaan orang berjaya tu. Walaupun adalah tip-tip lain. Sebab akal manusia ni kalau mengikut ulama, sebenarnya kalau Allah, betul lah. Dia akal manusia memang Allah buat daripada asal lagi tidak sama. Dan ulama kata tak mungkin Allah buat akal manusia ni sama. Tak mungkin. Jadi hak duk makan, kita kata makanan-makanan tertentu, ubat-ubat tertentu, food supplement tertentu, itu untuk menyuburkan saja. Nak upgrade sedikit. Boleh ada lah. Kadang-kadang setengah orang tu berjaya kerana memang dia pun cerdik asalnya. Cuma sebab tidak kena cara asuh. Itu dari sudut tu. Sebab tu dalam agama kita hak penting ke dia? Usaha mengikut syar'i. Sebab tu Imam Bukhari sebut terang. Iman ni amalan. Terang dia mati situ. Islam, iman ni adalah amalan. Hak kita buat tu. Sebab tu sahabat Nabi, kalau orang tanya kita, sahabat Nabi ni alim setara mana? Orang tanya kita tu, alim setara mana? Ya, kita tanya dia pula lah. Kita tanya dia, apa yang tanya gitu tu? Dah lah siapa dia tinggi, siapa darjat dia kata ke kuntuh khairamah.
Setara mana intelektual sahabat tak ada. Sahabat ni sepuah kita. Hak cerdik-cerdik lah. Hak bodoh tu tak bodoh sahabat. Minta maaf kita guna bahasa. Memang sungguh pun. Tapi buat apa lebih tu? Amal. Sebab tu bapak tak boleh tekan mana apa amal ni. Amal. Dia nak amal. Zaman kita ni nak mengaji lah. Mengaji biar molek lah. Zaman sahabat tu tak. Dia kira gini. Hak dia tahu daripada Nabi dia akan buat lah. Dia akan buat. Hak tu kelebihan dia. Dia tak alim. Sebab tu sahabat Nabi ni hak menjadi rujukan bukan semua. Sahabat-sahabat besar jadi rujukan. Hak cerdik-cerdik, hak lain tu ikut saja. Tapi jelas dia masuk dalam kepala sahabat ni, kalau tidak hak Nabi jangan buat. Dia kalau dia tengok amalan hak dia tak tahu, dia akan tanya gini, kan Nabi buat. Saya normal kata umat Islam ni akan selamat selagi dia mempersoalkan Nabi buat gini ke. Selagi ada persoalan tu umat Islam akan selamat. Sebab itu prinsip orang Islam. Prinsip. Tapi lah ni kalau kita tanya gitu, itu tanda Wahabi. Tu masalah. Berubah sakit cara tu. Jauh tu gitu. Belepak serak lah tu dia punya berubah. Sepatut tanya gitu tu lah betulnya. Nabi buat kau gini. Hak tu selamat saya nak kata. Selagi umat Islam ada prinsip tu. Tapi lah ni kalau tanya gitu, nak nikah pun tak jadi. Sebab itu tanda Wahabi. Sebab itulah guru saya kata. Jadi sekarang ni pihak-pihak ahli sunnah yang berdaftar ni, dia seolah-olah sekarang dia semakin nak mengiyakan kebenaran Wahabi. Sebab apa-apa yang menepati sunnah, itulah Wahabi. Silap-silap bulan tokar pula. Ahli sunnah jadi tak betul pula sikit lagi. Hak mana hak tepat dengan sunnah itu Wahabi. Jadi berat juga tu. Ini mana satu proses nak menukar istilah ni. Mana orang-orang betul ikut sunnah betul seperti saya nama nak soalnya dia lah dikatakan Wahabi. Jadi hak-hak ahli sunnah ni, hak ni hak Abbas ni pula. Jadi mengikut Abbas pula ni. Jadi gitu kan pelik tu rosak tu. Sebab itulah hadirat kita kena tetap tanya. Dia gini saya nak sebut biarlah sebab kita ni dalam bab ni dia kena tanya orang marah pun. Misalnya dia sambut ada ke Nabi sahabat buat? Cukup dah. Memang dia akan kata kita tu. Malah dia klik nengung tu. Nak tidur mikir nyatanya begitu. Walaupun dia marah depan kita, tak apa. Dia nak tidur. Enggak dia tidur nak hari. Popok ni dia banyak tidur. Dia tidur berapa kali sehari. Sebab tu dia mimpi kuat. Tak apalah. Jadi dia nak tidur dia akan mikir. Hak kita tanya tadi tu. Kena tanya. Hak tu prinsip tu. Sebenarnya. Barulah terjaga. Tu tazkirah juga tu. Nabi buat kau gini. Tapi biarlah munasabah tepat nak tanya tu. Tak kira kita pergi beli kasut, beli hot ni. Nabi buat kau gini ni, beli kasut ni. Jangan tanya gitu. Benda-benda gitu kita kena faham lah. Ni dalam bab agama. Nabi buat ke tak gini? Siapa saya besar ketemu, sambut hari hul, hari kematian. Sebelum ni maulid je. Kita Nabi buat ke? Cukup dah. Tak usah kecap banyak, tak usah urah banyak. Kalau nak kata gali lagi, esok tanya pula. Kita kena tanya. Supaya hantar satu mesej dalam diri manusia supaya nak buat apa-apa ni kena rujuk sana. Rujuk pada Rasul, rujuk pada sahabat. Sebab sahabat ni dia merupakan satu generasi yang diiktiraf oleh Quran dan hadis sebagai umat yang benar-benar mengikut Nabi. Sehingga Nabi iktiraf, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Addu 'alaiha bil." Awal hadis tu Nabi kata sataftariku ummati ala 73 firqah kan kulluhum finna illa wahidah. Tu. Maknanya hadis-hadis umpama itu sebagai peringatan kepada kita. Jadi kena berhati-hatilah. Hak ni hak kita bincang ni peringkat awal, selepas ni kita bincang perkara lain pula tapi dalam bab akidah juga. Baik. Jadi agak-agak kalau tempat kita ni apa dia kita tu. Hak ni azimat ni. Nak pergi sekolah misalnya, anak nak puasa. Kau bagi mah tu mau pensel tu. Banyak berlaku gitu. Raba, pembaris, ni dia bagi. Tu mau tulis ni patut dia balut. Mengko nak tulis payah ni. Dia tulis di kertas dia balut, patut dia itu pula dengan saltik tu. Saya pernah jumpa kita jaga puasa budak-budak tengok ni dia tulis. Kata ni beli lagu ni dah kepeng ni. Dia kata ayah bagi rumah ustaz, dia panggil ustaz. Ustaz baca gini. Tengok apa. Patut kesti tak fikir kau kesal kepada anak tu kat mari yakin tu apa ni habis raba, pembaris, pakai gorek pun itu lagi. Gorek aku kata dia buh tasdik pada ji tu. Baru jadi dia jadi fa'il tu kalau buh tasdik tu kaedah yang tak ada bahasa Arab tu.
Asal kalimah tu itu dia tak tasdid, dia awal dia syarat pada fa'il. Cuba bayangkan anak mikir lagu mana. Dia rasa sedap hati tu. Oh mesti dah luluh ya tu. Tulis jadi betul. Cuba bayangkanlah. Daripada kecil lagi kita didik anak gitu. Lepas tu lagu mana anak membesar dalam keadaan bergantung. Itulah bahaya tu. Itu dari dari segi akidah tak betul gitu. Lepas tu nak masuk dawai tu kat azai pula. Ketua ni azai pula. Baik, dah main baik guna mikrofon. Tengok tu. Bahaya hadirat orang kita ni. Nak masuk kuasa azan. Sekali lagi nak beranak punya azan. Terah kalau biar apa ni. Moga ada dah tu ayah dia masuk dalam kubur dia azan. Ada ustaz kita lagi, bukan ustaz kita ni, ustaz lain. Dia buat kerja lagu tu. Ada orang marah dia buat apa? Ikut aku ayah aku. Tu dalil dia. Alasan dia, ayahmu tak ikutmu. Tu ustaz tu. Kalau tanya saya, sepatut dia kena kubur sekali tengah ayah dia tu. Tak ada faedah untuk masyarakat tu. Ustaz gitu. Tak dengar kata pula tu. Orang pergi jumpa dia acak kali tu. Saya pergi jumpa anak murid dia, anak murid ustaz ni. Masa tu anak murid tak nikah lagi. Gambar. Saya pergi tu dia letak gambar. Kita pergi rumah dia letak gambar depan kita. Gambar Habib Omar. Saya kata gambar siapa? Tak ustaz tak kenal. Kita wah-wah dah nak kata dalam hati ni. Tapi kalau kita kata berasak dia gitu nak. Oh, kata gambar Habib Omar ni. Tapi dia sebut Ahlul Bait. Habib Omar Ahlul Bait. Dia tak Ahlul Bait. Tak apalah, biarlah tu. Dia pun sebut. Tak tanya-tanya pun. Dia kata gambar ni saya nak tidur, saya letak bawah batal. Dia bawa sama dalam bilik air, dia tak bawa. Cuba fikir. Kalau siapa setara gitu pemikiran dia, dalam dia tu berat lagi tu. Kita boleh agak gitu ya. Ni umur 25 tahun. 25 tahun. Saya pun Allah sedih. Ni Tok Guru Hasan ni, Tok Guru dia ni azal ketika tu ayah dia meninggal dunia, tak nak di liang lahat itu, dia azal. Berah kejut habis orang. Orang tanya, "Wan azal sini?" Ikut saya, ayah saya. Dia kata gitu. Baik. Yang ketiga membatalkan keyakinan bahawa kalung yang dikenakan manusia apapun jenisnya boleh mendatangkan manfaat bagi diri dia. Hak ni terbatal dengan dalil pertama. Tak ada sebenarnya. Yang ketiga menghilangkan kemungkaran. Hak ni termasuk dalam bab mungkar, amar ma'ruf nahi munkar. Wajib kita tentang, wajib kita bersihkan dalam masyarakat kita. Yang keempat, berdakwah menyampaikan kepada orang-orang berbagai perkara yang boleh menjaga akidah mereka. Tak boleh. Kita ni sebagai ahli sunnah ni kena menjadi ejen yang nak mentahqiq tauhid itu. Dan sebarang perkara yang boleh menjurus kepada syirik, kita wajib hindari dan kita wajib sekat masyarakat dalam apa cara sekalipun. Kalau tak boleh, kita pergi jumpa tu email, kau jumpa siapa. Masalah kata tu email dia yang buat ustaz tu. Hanya sihat pada tu email. Sebab tu email tidak semesti alim bila kata tu email ni. Gitu dah. Baik. Okey. Untuk dalil kedua tu kita bincang semula. Ada apa-apa persoalan? Dia lepas tu lah bab yang kedua ni sebenarnya dia bincang sikit berkenaan ruqyah tu lagu mana ni. Kalau nak ambil pun boleh ni, kita ambil lah sikit ni, sikit dah ambil lah. Gula ni mari pun 280 lebih tak tahulah lagu mana minggu ni. Bimbel juga tahu kena lockdown pula. Tu banyak sekat dia punya program. Kita ambil lalu lah. Cuba tengok hak nombor 2. Tulis situ ya, dalil yang kedua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dia kata aku dengar Rasulullah bersabda, "Innar ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya jampi, ruqa ni jampi lah terjemah dia. Tamimah, azimat. Tiwalah ni kalau kita dalam bahasa Melayu kita ni obat apa ni kita kata azimat juga, tapi dia khusus untuk menundukkan suami atau isteri. Ayat pengasih lah kita bahas apa ni azimat untuk supaya isteri tunduk pada suami dan suami tunduk pada isteri. Hak ni dalam bentuk paksaan lah. Bila kena hak tu jadi dia boleh dikontrol suami dia. Dengan maksud tu dia panggil tiwalah. Saya cek dalam telefon tadi nak tengok tiwalah ni dari sudut bahasa Arab lah. Dari sudut bahasa Arab. Hak ni dari sudut istilah ni. Sini dia tak mari. Dari sudut bahasa Arab, tiwalah ni diguna dah sampai Arab jahiliah. Apa maksud dia? Ni kamus Mu'jam Arab hak bincang tentang fiqh lu dalam internet. Banyak saya ambil manfaat dengan ni, dia buat mari.
Dia kata at-tiwalah ni dari segi bahasa Arab maknanya sihir dan seumpama sihir. As-sihru wa shibhu, sihir dan seumpama sihir. At-tiwalah juga boleh dengan erti bila sihir tu bagaimana dia punya pecah-pecah dia tu. Sihir ni untuk apa? Dia pun sebut kharazatun tuhabbibul mar'ah ila zawjiha fi za'mihim. Ni suatu bentuk azimat yang digunakan untuk menimbulkan perasaan kasih isteri pada suami dia. Dengan sebab tu, bukan kerana kebaikan suami. Maknanya dia unsur kawal dari secara rohani. Dia kawal secara batin tu lah. Mengikut sangkat mereka. Dia panggil tiwalah. Orang ni kata, apa dia? Banyak istilah Melayu. Nasi tangah lah. Dia nasi tangah ni. Bunyi kabarnya kotor. Nah, cara dia buat tu. Dan sungguh sangat menjatuhkan maruah cara buat tu. Yalah, pakat tahulah aku dah tak payah ayat tu. Ataupun apa pula pengasih lah untuk menunduk. Kalau isteri dia ada cara dia pula nak menundukkan suami. Suami ni sok mau klik lewat. Ataupun kadang dia tak balik. Pergi cari Tok Momo. Tok Momo buat. Tok Momo subuh dalam air. Macam-macam. Pelakon ni. Saya pernah pengalaman saya. Dia mari jumpa saya. Dia kata, saya nak bertaubat lagu mana? Saya banyak buat dosa. Saya tanya dia, kita pergi tanya. Dosa ke dia? Dia pun mula-mula tak saya royak. Kita pun ingatlah sahaja je. Dia royak sungguh. Dia royak lah dia buat ketuk lelaki dia. Daripada mula-mula nikah lagi. Dia bubuh dalam makan dia. Dia ambil semua. Tak pernah tinggal. Dia katalah. Saya kata, jadi kau. Dia ternampak tu jadi dia tu. Tapi dia berasa bersalah. Bila tua. Lama ke puluh tahun dia buat kerja ni. Bila lelaki dia sakit, tak tahu sakit kegap apa tak tahu, tapi kan disebut. Jadi timbul rasa bersalah ketika ujung usia dia. Saya kata bertaubatlah, jangan buat lagi, minta maaf. Lepas tu dia kata kena royak kau suami ni. Saya kata kalau moleknya royak lah, buat molek. Dia kata kalau royak takut suami dia tak boleh terima. Kata suami mana nak boleh terima. Lepas tu nak royak ke dosa. Saya kata gini lah, kalau dijangka, ni kita sebut ni berdasar pada ulama, kalau dijangka siapa berlaku perkara besar, siapa perceraian, tak payah royak kamu. Minta dengan Allah SWT. Jangan kena jaga molek dia. Tapi saya kata kalau nak molek, kalau nak minta maaf ni, kalau kiki lagu ni kena royak. Apa? Tak ada main kosong-kosong tu. Pakai tak royak tu. Tetapi ada juga ulama kata tak payah royak lah. Misalnya kalau dia berzina pun tak payah royak kata lelaki dia. Dia bertaubat senyap-senyap gitu. Tu ada sebut. Begitu juga kalau nak nikah dalam kitab Fiqh Syafi'i pada sebut dia ni pernah melakukan zina dah. Dia tak perlu ayat kepada bakal suami dia. Semoga dia bertaubat dah. Tidak wajib ayat. Dia ayat boleh, harus saja. Lepas tu dia kena tanggung diri risiko tu. Tak ayat pun tak apa dalam kitab Fiqh. Ni panjang cerita lah. Dulu masa saya belajar Maulana bincang juga perkara ni. Setara mana kedudukan tu. Tak kira kata sebelum saya nikah awak 2-3 orang dah. Kalau dia ayat gitu hadir-hadir tu laki dia kata, saya dia ingat 25. No. Kalau patut laki tak apa saya parut lagi ni tu. Dia maknanya kalau benda-benda gitu dia panjang cerita tu kalau kita nak bincang tu dulu. Jadi nak ayatnya Islam ni sebab dia kesalahan. Dia kini asasnya Islam ni dia tidak hukum seseorang sampai mati. Bila dia bertaubat tak boleh dah. Itulah jadi timbul masalah anak zina, nak letak nama siapa, kadang-kadang tak boleh letak nama ayah dia gini, berlaku khilaf, nak jaga itulah. Kalau tidak anak jadi mangsa sampai mati. Anak perempuan tapi tak ada bank. Benti senyap kosong gitu ya. Orang tengok tahu dah ni anak zina. Jadi kau ajari Islam gitu. Padahal dia tak ada salah apa pun. Hak mak ibu bapa dia salah, tak ada apa-apa. Orang tak kenal pun sebagai penzina satu tapi anak orang kenal sampai mati. Patut adik-adik dia semua nama bank lain, dia bank lain. Abdullah dia seorang. Hak lain semua nama lain, bank lain. Enggak bila besar ke mana ni? Kau ayah nama dua. Akan terdelah identiti dia. Hak salahnya apa dia? Ibu bapa dia. Tak ada ajaran Islam jenis-jenis gitu. Tak ada. Islam tidak gitu. Kalau ada gitu tu, itu ijtihad ulama dan ijtihad tu tak boleh nak pakar tu. Tak sesuai. Tu agama. Jadi tiwalah ni dari segi bahasa ni dia ada makna tu lah. Sihir ni makna memukau seorang. Dia nak pukau, sihir makna pukau. Disebut sini. Bagus kita ni. Antara makna dia lah dia sebut gitu. Gitu. Tapi dia ada juga makna perbuatan melemahkan seseorang. Boleh juga makna gitu.
Maknanya kita, bila buat kita, makna kita ada unsur memaksa seseorang. Islam tidak nak begitu. Tu tiwalah maksud dia. Baik. Ar-ruqa, jamak daripada ruqyah. Ruqyah ni mufrad dia. Ruqa ni jamak. Iaitu bacaan-bacaan ni dari segi istilah ni. Bacaan-bacaan atau jampi-jampi yang dibaca kepada orang sakit. Ruqyah yang terlarang. Ni. Ni lah. Ruqyah. Sebut molek lah kita. Kalau nama tu Ruqayyah. Ni orang kita ada beruqyah. Ruqyah ni dia bukan nama Ruqyah. Kalau anak Nabi Ruqayyah tu betul. Ruqyah ni macam jampi. Dia bukan anak dia nama jampi. Sebab tu kalau orang Arab dengar Galipal, tu parut lagi. Siti Ruqyah bengkahin. Pok dia tu ngomong. Tu parut. Orang kita ni bahaya kata-kata dia. Dan Nazni, ada nama Nazni. Nazina, Zana Yazni. Okey? Tu parut belakang tu orang pergi Mekah tu kak. Nama apa? Mas Muk? Nazni, ya Syekh. Dia tu. Orang kata, bengong bapak ni. Ni kesal COVID ke mana? Dia kata tu. Parut pula tu. Tu pada na'udzubillah. Sebab tu saya suruh perempuan saya kata kena pergi tukar. Saya suruh dia tukar nama tu. Siapa beraya putih mata dia bila saya sebut nama dia tu? Awak tahu ke nama awak ni? Dia nikah dah ni. Oleh anak saudara. Teruknya dia kata. Kata mujur awak tak ngaji kalharat. Ngaji kalah menengah. Ni boleh nak tukar nama dia. Lah ni mudah boleh dah. Ambil surat pengesahan. Sokongan daripada Jabatan Agama Islam. Mudah. Pergi ke Jabatan Pendaftaran. Seboleh boleh proses. Ada nama tu. Dia nama Putra Ronaldinho nama anak dia. Main-main. Orang kita ni dia kena angin molek. Minat dak bola tu. Buat tu nama anak dia. Pergi sekolah. Malu lah anak ni. Duk kerja je. So tukar nama ni. Dia mari jumpa saya. So kata mana parut ni. Dia dulu main muzik dulu. Dia orang muzik dulu. Tukar. Dia ambil surat dia. Sebulan dia tersesat boleh tukar. Hak dia pun nama Puteri Diana. Main-main dia ni. Puteri Diana. Patah ada dua, dah sehari tiga kan dia. Nama pelik-pelik saja. Kata mana yang tak jadi gini. Zaman jahiliah dia tu. Dia kata. Lah ni pakai joboh dia. Lagi tukar. Tapi tukar lah. Molek tukar lah. Molek tukar. Katanya mari jumpa Maulana dia sebut. Maulana kata kena tukar. Pelik orang kita tak ada parut tu Nazni. Tak apa-apa tak ada ni. Nazalna apa ada? Anzalna. Nama. Anzalna. Bahkan dia tengok dalam Quran. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ni molek nama. Tanya ke orang dulu. Anzalna telah menurunkan oleh kami. Mujur tak satu ayat tu lah. Parut orang kita ni. Sebab itulah kalau kita belajar hadis dia ada juga bab tasmiyah dalam kitab Bukhari, bab menamakan anak ni. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Tak boleh bubuh nama anak. Molek tapi ada makna puji diri, tak boleh juga. Nabi tak benar. Baik, tak apalah gitu. Tu. Jadi ruqyah yang terlarang yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ruqyah yang mengandungi syirik. Hak tu hak tak boleh. Kena ingat tu. Maknanya ada hak boleh. Iaitu di dalamnya ada doa dan permintaan penyembuhan dari selain Allah. Maka ini adalah syirik. Misalnya ada unsur puji ke kepada orang yang kepada wali, itu tak boleh lah. Adapun jika tidak mengandungi syirik, apalagi bila ruqyah itu diambil daripada ayat Al-Quran dan Sunnah, maka ini dibolehkan. Sebagaimana Nabi sabda. Ni Nabi sabda. Hadis ni hadis dalam Sahih Muslim. Dalam la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Ruqyah tu tidak menjadi apa-apa masalah pun selama mana tidak ada unsur-unsur syirik. Mana kalau kita baca ayat Quran, anak-anak kita sakit, kita berbismillah, alhamdulillah, kita baca Fatihah je, kita niat pada Allah, mudah-mudahan Allah angkat. Waktu buatlah. Hak tu bolehnya. Lepas tu kalau nampak tak itu, kau pergi hospital. Tapi kita baca tu sebagai bergantung pada Allah. Tu tak apa semua ulama kata boleh. Ruqyah jenis itulah. Ruqyah jenis itu. Kemudian seterusnya tu kita bincang minggu hadapan lah. Ni panjang juga ni kalau nak bincang ni. Dia sebenarnya kena belilah buku-buku asalnya dalam atas meja kita ni. Pada buku
Profesor Basri yang tulis berkait dengan amalan khurafat di alam Melayu ni pun. Ustaz Zahiruddin Zabidi tu banyak juga duduk dengan study benda-benda gitu lah. Kata siap dah buku dia tu. Cuma dalam proses cetak. Tu boleh tengok situ lah. Boleh baca dia. Kalau kita nak hura semua tu kak, pakak kena baca kitab tu terus jadinya. Situ dia ambil. Sini ni mana kena beringat lah. Mudah-mudahan Allah semua jaga kita. Okey, saya rasa setakat itulah dulu. InsyaAllah kita sambung kemudian untuk bab seterusnya. Ada soalan? Boleh tanya? Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh. Sebelum tu ni pesan daripada Cikgu Nasir ni. Dia jual saya nak. Dia punya ni kompilasi kertas kerja seminar 2019 anjuran Jabatan Hak Ehwal Agama Islam. Ni terbaru ni. Dalam 23 hingga 30. Silap ni September sebenarnya. Tak apalah, hak baru ni. Buat di hotel pun ni, hotel H Elite. Hotel Tunjung ni. Ni bagus ni, kertas hijau ni. Rasanya dia kata ada. Sekejap ni. Sebab dia pesan tu, dia suruh maklum lah. Ataupun kalau nak kontak dia tak apa. Dia pergi ke Pahang sebab apa ni, mertua dia sakit ada waktu. Mungkin masa dia ada. Gini sini awak ni. Atas meja pula tu ada ana letak 2 buku minta Ustaz Ki. Dah. Disuruh kirim kat orang ni. Tak baca habis. Batas mula asal ni maklumat ni tu. Tak tengok molek. Okey, tak apalah. Okey, ada soalan ke? Ustaz, okay, tanya ni. Iskandar Zulkarnain dalam Quran tu dah. Apa berkaitan dengan Alexander the Great ni? Adakah orang sama sebagaimana yang ditakwil oleh orang-orang Yahudi ke apa dengan orang ni orang sama. Iyalah. Jadi kan dia sebenarnya isu Iskandar Zulkarnain ni ataupun dalam buku tu dia panggil Alexander the Great tu dah, sebenarnya hak tu tak jelas tu. Kalau kita sebab gini saya baca buku tu. Dah habis kita bacalah. Sebenarnya hak tu semacam fakta tu pun tidak boleh dipertanggungjawabkan. Kalau sebut dalam Quran menguasai timur, Qarnain tu ulama kata isyarat pada qarn ni maknanya dia menguasai tanduk. Asal mana qarn? Tanduk boleh. Maknanya kehebatan dia boleh menguasai timur dan barat. Dari segi kekuasaan dia Allah beri pada dia. Zulqarnain ini. Jadi Alexander the Great tu dalam buku tu diterjemah dalam bahasa Melayu kita, ada diterjemah tu. Dia asalnya buku bahasa Inggeris tu. Waktu tu tak tahu mana lah tu, tak ada fakta. Sebab dia gini, maklumat tu bila disebut dalam Quran, patut hadis pun tidak ditim. Macam mana kita nak access maklumat tu? Tu termasuk dalam perkara yang dia panggil maklumat, dia panggil mughlaq. Mughlaq ni maklumat yang tertutup. Dia hanya sekat tu saja. Patut dia sekat tu ya, tak boleh kira. Jadi kalau kita nak bincang lebih tu, andaya. Enggak andaya ni banyak lah. Sepuluh ni andaya konspirasi, COVID, macam-macam andaya tu. Kadang-kadang orang sunnah kita pun duk main hak tu juga. Tak tahu apa leka tu belaka tu. Benda-benda gitu. Jadi sebenarnya lah ke mana wallahu alam. Tak tahu. Jadi kalau tengok tu, kalau kita nak kata sumber tu mari mana, sebab dia asal sebut tu Quran. Dalam hadis pada sebut juga. Tapi sikit sangat ya. Dengan detail tebal tu mau tebal pada ni lagi kita buku tu. Itu tidak jelas. Jadi memanglah pokok Yahudi kata hak tu lah mana Iskandar Zulkarnain tu lah. Tu tak jelas tu. Lepas tu banyak cerita-cerita tidak nasabah kalau dia tu orang baik dia buat kerja gitu. Ada setengah-setengah tu maklumat tu tak nasabah. Orang dipuji sebut dalam Quran tiba-tiba panggah gitu. Baca sendirilah. Sabah. Bagi saya sebab dulu pun guru saya pun pernah sebut, mana sebut kata benda tu tak tahu, cerita tu tak jelas. Dan kita tidak ditaklif pun bincang perkara tu. Nak tentu orang nak tentu tu benda tu tak jelas. Semua tu atas dasar ala sabilit takdir, andaya semata-mata tu. Tak jelas, gitu lah. Nak baca boleh sebagai satu cerita tokoh dunia. Bagi saya waktu tu kalau Alexander tu dia katakan the Great, Alexander Great itu versi dia lah, bukan versi Islam. Gitu lah. Tak tahu Okey.